Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook, berbual-bual dalam live Facebook kita yang kita lakukan pada tiap-tiap malam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni dan yang lepas-lepas diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah. Pada malam ni mungkin seperti yang tajuk yang saya cadangkan pada siang tadi, dan ada satu poster lah yang telah dibuat oleh isteri saya, yang kita dah sebar dah tadi, iaitu berkenaan dengan tajuk yang kita nak bincang malam ni, iaitu berkait dengan macam mana kita nak memahami jenis-jenis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin permulaan sebelum saya nak pergi pada jenis-jenis hadis ni, mungkin saya akan sebut dulu berkenaan dengan hadis itu sendiri. Sebenarnya dalam pengajian Islam, kita tak boleh nafikan ada dua perkara asas bagi pengajian Islam. Yang pertama adalah Al-Quran dan satu lagi adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini disandarkanlah kepada Al-Quran pun ada, yang lainnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirilah. Yang Nabi Muhammad SAW disebut taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW kata, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu pegang kuat-kuat dua perkara ni, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran pun ada sebut kan, ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang kami datangkan kepada Rasul itu maka kamu peganglah kuat-kuat, kata Al-Quran. Jadi daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi dalil bahawasanya sumber wahyu bagi kita orang Islam ni adalah dua. Yang pertamanya adalah Al-Quran dan satu lagi adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, konsepnya adalah al-ijtihad. Al-ijtihad ni maksudnya melibatkan kepada fikiran-fikiran manusia. Manusia tu dia memahami teks, lepas tu dia keluarkan idea, pemahaman dia daripada teks itu. Maka yang dikeluarkan itu dinamakan sebagai al-istinbat. Al-istinbat maknanya istikhraj, iaitu dia mengeluarkan hukum hasil daripada pemahaman daripada teks Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran dan hadis dia keluarkan pemahaman itu dipanggil sebagai al-ijtihad. Dan al-ijtihad tu yang dia akan memberi kepada dua perkara. Yang pertamanya adalah al-qiyas. Sebab al-qiyas ni dia membandingkan satu hukum yang termaktub di dalam nas dengan sesuatu yang tidak ada dalam nas. Dalam nas tu, bila kita tengok realiti pada hari ini sebagai contoh, tidak ada dalam nas, makanya kita kena cek ada tak unsur kesamaan di antara teks dengan isu tu. Jadi bila ada unsur kesamaan tu, kita bandingkan di antara dua, maka itu dipanggil sebagai al-qiyas. Al-qiyas dipanggil al-qadrul mushtarak, unsur-unsur kesamaan di antara dua perkara tadi. Lepas tu ijtihad itu pula ada yang disepakati oleh semua, ada yang tidak disepakati oleh semua. Yang disepakati semua tu dipanggil sebagai al-ijma', yang kita dah bincang semalam lah, yang kita dah bincang 2 hari lepas lah berkenaan dengan al-ijma' itu kan. Jadi itulah kita akan faham tentang 4 perkara: Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tapi sebenarnya yang unsur utama bagi Islam itu adalah dua lah, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebenarnya dalam isu kita memahami Al-Quran dan hadis ni, ulama-ulama Islam telah menggariskan disiplin dia. Apa dinamakan sebagai ilmu usulul fiqh. Usulul fiqh adalah salah satu ilmu macam mana kita nak memahami teks Al-Quran dan hadis dalam pemahaman yang sebenar. Sebab kita kena terima satu hakikat, ada pemahaman itu yang tak sebenar. Pemahaman itu kadang-kadang kita rasa macam benar, tapi sebenarnya tidak benar. Kadang-kadang kita rasa itu sebagai betul, tapi rupa-rupanya tidak betul. Jadi nak memastikan supaya cara kita memahami teks Al-Quran dan hadis itu sebagai betul dan tak mengelak daripada tak betul itu, makanya dia ada disiplin dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW, namanya ilmu usulul fiqh. Jadi bila kita nak faham ilmu usul fiqh itu, dia banyaklah tradisi dia. Sebab yang kalau kita tengok yang sampai ada kepada kita ni 4 mazhab lah usul fiqh yang muktabar.
Jadi kita hari ni mazhab 4 sampai. Sebenarnya sampai tu antaranya bukan sekadar hukum-hukum yang telah diputuskan oleh ulama-ulama terdahulu, tetapi antara yang telah diputuskan adalah disiplin dalam memahami teks Al-Quran dan hadis tu yang disebut sebagai ilmu usul fiqh tu. Mengikut aliran-aliran mereka tu telah sampai kepada kita secara tersusun dan secara berkitab. Jadi kita pun terimalah mazhab 4 itu kan. Cuma ada satu lagi yang perlu, ana rasa perlu kita dibincangkan dan ramai kita tak berapa jelas, iaitu macam mana kita nak memahami hadis Nabi SAW supaya bila kita tengok hadis Nabi SAW tu dia tidak memberi apabila kita cuba nak memahami hadis Nabi SAW tu dan kita dapat menilai pemahaman itu dengan cara yang benar, bukan pemahaman yang salah. Dan semua ini telah digariskan oleh ulama-ulama Islam. Jadi sebab itulah ana cuba nak bawa perbincangan pada malam ni apa dinamakan sebagai cara memahami hadis, jenis-jenis hadis Nabi SAW. Okey, bila kita sebut memahami jenis-jenis hadis Nabi SAW ni banyak sudut lah. Ana tak nak bincang sudut-sudut yang lain. Ana nak bincang hanya sudut yang ana nak bincang pada malam ni. Sebab ada sudut-sudut hadis Nabi ni dia dilihat pada kategori. Ada hadis tu dipanggil sebagai hadis marfu'. Ada hadis tu dipanggil sebagai hadis maqtu'. Ada hadis tu dipanggil sebagai hadis mauquf. Hadis marfu' maksudnya satu hadis yang telah disandarkan kepada Nabi SAW. Istilah dia dipanggil marfu', rafa'a. Rafa'a ni angkat, marfu' diangkat. Apa maksud al-marfu'? Apa maksud diangkat di sini? Maksudnya adalah satu cerita yang diceritakan oleh sahabat tetapi disandarkan kepada Nabi SAW. Contohnya apabila sahabat tu kata naha Rasulullah SAW an bla bla bla. Nabi Muhammad pernah melarang daripada kita melakukan begam-begam sebagai contoh. Yang tu perkataan sahabat. Dia bukan perkataan Rasulullah SAW, tapi perkataan itu disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka ia dipanggil sebagai marfu' dipanggil. Ada pula kadang-kadang hadis itu dipanggil sebagai mauquf. Mauquf ni terhentilah terjemahan kita. Terhenti di sini maksudnya dia adalah perkataan sahabat. Sahabat yang cakap, bukan Nabi Muhammad SAW cakap. Tetapi ramai orang menganggap itu sebagai perkataan Nabi. Sebenarnya bukan perkataan Nabi. Contohnya macam kita dengar ada hadis Nabi SAW yang Nabi Muhammad yang ada hadis yang katanya Nabi Muhammad kata. Dia bukan Nabi kata, didakwa Nabi Muhammad kata. Iaitu hadis yang berbunyi ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Apa yang dilihat oleh orang Islam itu sebagai baik, maka ia juga baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan ini ramai orang mendakwa adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya dia bukan perkataan Nabi. Dia adalah perkataan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Jadi bermaksud dia terhenti kepada sahabat. Perkataan itu perkataan sahabat, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila perkataan itu perkataan sahabat, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia dipanggil sebagai hadis mauquf, hadis mauquf. Istilah lain juga dipanggil sebagai al-athar. Al-athar. Al-athar tu maksudnya sekadar perbuatan Rasulullah, perbuatan sahabat Nabi lah, begitu. Ada pula satu lagi dipanggil hadis maqtu'. Maqtu' daripada kalimah qata'a. Qata'a ni mana potong. Maqtu' maknanya hadis yang terpotong, terputuslah. Maksud terputus di sini dia adalah perkataan tabi'in, bukan perkataan sahabat, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita bisa dengar orang kata annas ala dini mulukihim. Manusia itu berdasarkan agama pemerintah dia. Ramai orang kata itu adalah perkataan Rasulullah. Sebenarnya bukan perkataan Rasulullah. Dia adalah perkataan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz cakap macam tu. Bermaksud kita nak kata tu perkataan Rasulullah tak boleh. Orang panggil hadis, dia hadis juga tapi namanya hadis maqtu'. Ataupun yang kita bisa dengar orang sebut juga man azza zimiyan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi maka samalah seperti menyakiti hati aku juga. Yang tu pun bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu adalah perkataan Umar bin Abdul Aziz. Jadi bila dia bukan perkataan Rasulullah, dia panggil hadis juga, tapi dia panggil hadis maqtu' dia panggil. Sebab Umar bin Abdul Aziz tu dia bukan sahabat, dia tabi'in. Jadi bila dia sekadar tabi'in, makanya kita tak bolehlah kata dia sebagai perkataan Rasulullah SAW dan itu datang daripada pemikiran dia. Itu satu jenis hadis lah yang kalau kita nak bincang lah. Ada pula satu lagi jenis hadis tu macam mana kita nak lihat hadis tu sahih, dhaif, hasan, maudhu' kan. Apabila itu dia melibatkan kepada dua lah, sama ada daripada sudut sanad ataupun satu lagi daripada sudut matan. Dari sudut sanad tu kita tengok pencerita tu ada tak sifat dhabit sahih tu. Saya rasa mungkin kita akan bincang dalam live Facebook kita akan datang. Macam mana kita nak tahu satu hadis ni dhaif? Macam mana kita nak tahu hadis ni sahih? Macam mana hadis ni kita nak tahu hasan? Macam mana hadis ni kita tahu dia sahih tapi tidak boleh dibuat hujah? Macam mana kita nak tahu hadis ni dhaif tapi boleh dibuat hujah? Dia ada disiplin tersendirilah di kalangan ulama hadis dan insya-Allah ana rasa itu kita akan bincang dalam siri live Facebook kita di masa akan datang.
Itu jenis-jenis yang kita memang kena tahulah berkenaan dengan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang anda nak bawa perbincangan pada malam ni ada satu lagi angle anda rasa penting sangat-sangat. Iaitu apabila kita melihat satu hadis, kita tak boleh bulat-bulat mengatakan semua itu adalah syariat. Ini Nabi Muhammad buat ni, maka itu syariat. Nabi Muhammad pakai kepiah ni, maka kepiah ni syariat. Nabi Muhammad SAW ni pakai serban, maka pakai serban ni syariat. Nabi Muhammad SAW ni pakai jubah, maka pakai jubah ni syariat. Nabi Muhammad SAW ni bila bersahur dan berbuka puasa memakan buah kurma, maka makan buah kurma itu adalah syariat. Yang ni anda rasa wacana yang perlu kita faham. Kita kena faham wacana-wacana macam ni. Sebab itu kalau kita tengok dalam banyak tulisan ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, ulama terdahulu dan ulama yang contemporary lah, ulama yang moden ni kan, mereka telah menjelaskan benda-benda macam ni lah secara panjang lebar. Cuma mungkin anda boleh kod 2-3 nama ulama yang pernah membincangkan benda secara serius. Yang pertamanya ulama yang pernah membincangkan perkara ini secara serius pada zaman dulu, namanya Al-Imam Al-Qarafi namanya. Al-Imam Al-Qarafi dia pernah bincang benda macam ni dalam kitab dia namanya Al-Furuq. Al-Furuq nama kitab dia lah. Jadi Al-Furuq ni walaupun dia kitab fiqh, tapi dia telah membincangkan macam mana kita nak melihat hadis Nabi SAW ni bukan dalam satu dia. Dia ada 4 lagi yang dia kemukakan lah. Al-Imam Al-Furuq. Kalau kita tengok yang contemporary ni, antara ulama yang pernah membincangkan perkara ni adalah Muhammad Imarah. Dr. Muhammad Imarah yang baru meninggal dalam 2-3 bulan lepas lah, bapa Dr. Muhammad Imarah. Dalam beberapa tulisan dia, antara yang dia bincang benda ni adalah buku yang bernama Izalatul Syubhat. Kitab dia Izalatul Syubhat, menghilangkan kesamaran. Dalam kitab tu dia pernah menceritakan tentang bagaimana kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan dalam satu sudut saja, bukan dalam kerangka sudut syariah saja, tapi ada satu lagi dipanggil sebagai ghairu tasyri', yang tidak pensyariatan. Antara lain, ulama lain yang juga membincangkan perkara yang sama juga adalah Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam sebuah buku dia yang bernama Dawabitul Maslahah. Dawabitul Maslahah. Dalam buku tu dia ceritalah, sebab dalam buku tu macam mana kita nak mengetahui satu maslahah itu kena dengan agama ataupun tidak kena dengan agama. Sebab sifat maslahah ni antara seorang dengan orang lain tak sama. Antara kelompok satu dengan kelompok dua tak sama. Antara negara dengan negara yang lain tak sama. Jadi macam mana syariat melihat tentang penentuan bagi maslahah, dan macam mana maslahah yang telah ditentukan manusia yang pelbagai itu dia tak boleh keluar daripada border dia. Jadi Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti itu dia sebutlah admu mukhalafati lil Quran, admu mukhalafatihi lil hadis. Yang berlil hadis itulah. Dalam hadis tu dia pun ada menyatakan tentang macam mana kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu apakah tasyri' ataupun tidak tasyri'. Dua. Kitab yang antara lain, kitab kontemporari yang pernah bahas macam ni namanya Dr. Nu'man Jurim namanya. Dr. Nu'man Jurim namanya kitab Kashful Qasdi nama kitab dia. Kitab tu pun dia ada sebut 4 pembahagian, 4 perkara, 4 jenis hadis yang kita kena faham lah apabila kita melihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa di sini ni banyaklah yang dikupas oleh ulama. Semuanya adakah kita mengetahui ataupun tidak itu tajuk yang lain. Tapi yang pastinya sebenarnya bila kita melihat hadis Nabi sallam, kita jangan tukar hati ini hadis maka dia adalah syariat. Tak. Kadang-kadang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bukan syariat. Dia bukan syariat dan dia ada jenis-jenis dia pula begitu Antara lain kalau kita nak tengok ulama Asy'ariyah lah, antara yang terkenal sebagai ulama Asy'ariyah, Dr. Ali Jumaah dia pun pernah bahas benda macam tu dalam buku dia yang bertajuk Al-Mutasyaddidun. Al-Mutasyaddidun yang ini golongan-golongan yang syadid. Yang asal buku tu dia nak mengkritik golongan Wahabi asalnya sebab dia Asy'ariyah kuat, dia anti Wahabi, dan dia tulis buku tu nak mengkritik Wahabi dan Salafi dalam perkara-perkara yang melibatkan kepada fiqh ni. Jadi dia sebelum masa dia nak wacana buku tu dia ada sebut tentang bagaimana kita nak melihat sesuatu hadis Nabi sallam ni bukan semua dia syariat, ada part yang bukan syariat. Antaranya seperti pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah dan seumpamanya lah begitu. Okey. Yang tu anda sebut beberapa bacaan-bacaan yang perlulah untuk kita nak tahu kupasan yang anda nak bawa pada malam ni. Okey, yang keseluruhnya bila kita sebut hadis ni secara dasarnya disebut 2 perkara lah perbezaannya. Satu disebut sebagai at-tasyri', satu lagi dipanggil ghairu tasyri'. Yang ni disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab dia As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Al-Hadis wa Ba'na Al-Fiqh. Dalam buku dia ada menyatakan bahawasanya bila kita tengok syariat ni, tengok hadis Nabi sallam ni, dia ada satu dipanggil at-tasyri', satu lagi dia panggil ghairu tasyri'. Tasyri' maknanya pensyariatan. Ghairu tasyri' dia adalah tidak pensyariatan.
Benda tu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mungkin sebagai manusia biasalah, begitu. Kalau kita buka dalam kitab lain lah, contoh macam kitab usul fiqh yang banyak-banyak, termasuklah satu kitab namanya Usulul Fiqh Al-Islami yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili pun dia ada sebut, dia kata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia dilihat ada satu lagi sunnah at-tasyri'iyah, satu lagi diistilahkan sebagai sunnah al-jibiliyah. Sunnah al-jibiliyah. Sunnah al-jibiliyah ni adalah sunnah yang merujuk kepada Nabi Muhammad sebagai manusia. Nabi Muhammad sebagai orang Arab, Nabi Muhammad sebagai manusia, Nabi Muhammad sebagai apa? Dilihat yang tu lah. Yang tu tidak boleh dikatakan sebagai sunnah al-tasyri'iyah, pensyariatan, tetapi dipanggil sebagai sunnah al-jibiliyah. Sebab ada beberapa part yang dilakukan oleh sahabat Nabi mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ikut itu bukan kerana syariatnya, tetapi mengikut itu sebab mereka berbangga dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut tu kerana berbangga tu. Pahala tu bukan sebab perbuatan itu. Pahala itu kerana kita berbangga mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh macam ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, kalau tak silap mana lah. Kalau tak silap mana. Dia ni satu hari dia berjalan di satu tempat, yang tempat itu tak ada apa-apa, tapi tak pasal-pasal dia pergi tunduk tu. Bila dia pergi tunduk, menyebabkan ada sahabat Nabi ni pergi tanya kepada Abdullah bin Umar, kenapa kamu lalu kat situ, kamu tunduk? Dia kata dulu masa hayat hidup Nabi SAW, Nabi lalu dekat sini, aku adalah bersama dengan Nabi. Dan ketika itu tempat tu ada pokok, dia ada tahan. Masa Nabi Muhammad lalu, Nabi tunduk tu sebab dahan tu. Nak elak daripada dahan, Nabi tunduk. Sekarang dahan dah tak ada, pokok tu dah tak ada. Dan aku tunduk juga sebab nak ikut perbuatan Nabi SAW. Yang tu diikut tu sunnah al-jibiliyah. Sebenarnya kalau kita lalu tu, yang Nabi Muhammad lalu tunduk tu, itu bukan sebab syariat. Nabi Muhammad lalu tunduk tu sebab nak elak daripada kena pokok. Tapi sahabat Nabi ni ikut juga. Kenapa dia ikut? Sebab dia nak ikut tu, nak melakukan satu benda tu sebiji macam dilakukan oleh Nabi SAW. Okey, macam mana perbincangan ulama tentang Abdullah bin Umar yang nak ikut macam tu, apakah berpahala ataupun tidak? Yang ni lah berlaku perdebatan. Jadi secara dasarnya ada ulama mengatakan dia tetap juga berpahala, dan berpahala tu bukan sebab dia tunduk tu. Dia berpahala tu sebab dia ada niat nak berbangga dengan cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil sebagai as-sunnah al-jibiliyah dia panggil. Ini adalah dalam kitab usul fiqh banyaklah bincang benda macam ni. Okey, cuma yang anda nak bawa ni apa yang telah dikupas oleh Al-Imam Al-Qarafi. Al-Imam Al-Qarafi ni dia menyatakan apabila kita melihat satu hadis Nabi sallam perlu dilihat pada 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama dipanggil sebagai at-tasyri', pensyariatan. Yang kedua dipanggil sebagai al-imamah, kepolitikan, politik. Yang ketiganya adalah at-ta'dib, mengajar adab. Yang keempatnya adalah sebagai saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita detailkan satu persatu. Yang pertama adalah tasyri', pensyariatan. Kalau kita baca dalam hadis Nabi, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan satu benda tu dinyatakan pahala. Dinyatakan pahala. Kalau kamu buat, maka pahalanya begini. Dan kalau kamu hindari satu benda ni, maka pahalanya begini. Ataupun kalau kamu melakukan perkara ini, maka kamu terhindar daripada azab begini. Itu boleh dikatakan sebagai perkara yang melibatkan kepada pensyariatan. Satu. Ada pula kadang-kadang benda tu melibatkan kepada ibadat khususiah. Maka itu pun juga adalah tasyri', pensyariatan. Contoh macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita cara kita menunaikan solat. Solat ni kita kena, masa kita nak rokok, masa kita nak sujud, kita kena turun lutut, baru kita turun tangan. Ataupun Nabi Muhammad kata, kalau kamu ni semayang, janganlah kamu semayang seperti unta. Makanya bila kamu nak sujud, maka turunlah tangan, baru turun lutut. Jadi Nabi Muhammad sebut tu, kita terus faham. Ini melibatkan kepada ibadat khususiah. Semayang itu sendiri tu, kalau kita cek dalam banyak hadis Nabi SAW menceritakan fadilat ni kalau kita semayang, sama ada semayang fardu ataupun semayang sunat. Lepas tu kalau kita tak semayang pula, azab dia began-began. Jadi kita terus faham, semayang ni adalah perkara pensyariatan. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW ada mencerita tentang perkara-perkara yang sebagai perincian bagi perkara ibadat semayang yang telah nyatakan pahala-pahala itu. Maka itu dipanggil sebagai at-tasyri', sebagai pensyariatan dia panggil. Nabi Muhammad dinyatakan semayang ni tangan letak kat mana, contoh tangan sini ke, kat dada ke apa tu kan, yang telah diijtihadkan ulama pula lah. Yang tu hadis yang melibatkan pada pensyariatan. Apa lagi? Nabi Muhammad SAW menyatakan pendetilan bagi perkara-perkara yang melibatkan kepada zakat sebagai contoh. Zakat ni dinyatakan dalam Quran, dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita bayar zakat pahala ni begini-begini, kalau orang tak bayar zakat maka azab dia begini-begini. Dinyatakan dalam hadis tu cukup banyak. Okey, maknanya secara dasarnya
bila bercerita berkenaan dengan zakat itu, dia dah melibatkan kepada pensyariatan. Lepas tu ada pendetilan bagi isu zakat tu. Contoh macam kadar zakat, orang miskin macam mana, orang kaya macam mana. Dia bahaslah dalam hadis tu. Jadi kita terus faham hadis itu adalah perkara yang melibatkan kepada pensyariatan ataupun kita namakan sebagai at-tasyri'. At-tasyri' maksudnya pensyariatan lah. Jadi maksudnya bila kita faham hadis, kita tengok hadis tu, ada satu kategori hadis tu dipanggil sebagai at-tasyri', pensyariatan. Pensyariatan. Okey. Itu yang pertama. Macam kita baca hadis Nabi sallam lah. Nabi Muhammad kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu semayanglah seperti mana kamu tengok aku semayang. Itu pensyariatan. Itu dalam hadis tu tak ada pula sambungan cerita pasal dosa dan pahala. Memang tak cerita, tapi secara dasarnya dia cerita pasal semayang. Semayang tu pula ada tak hadis Nabi sallam yang lain menceritakan tentang kalau kita tak semayang azab dia macam mana? Kalau kita semayang pula pahala dia macam mana? Ada tak? Ada. Maka disebabkan itu kita kata ia dalam kerangka pensyariatan. At-tasyri' dipanggil pensyariatan. Okey, satu. Ada pula yang kedua dipanggil sebagai al-hadyu wal irsyad. Nabi Muhammad SAW ni bila dia menyatakan satu benda, kadang-kadang dia bukan syariat tapi sebagai saranan. Bila sebut saranan, nak ikut pun tak apa, tak ikut pun tak berdosa, tak jadi salah. Contoh yang kita buat contoh. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ni ada dua orang hamba yang suami isteri. Yang pertama suaminya bernama Mughis dan isteri namanya Barirah. Barirah suami nama Mughis. Dua-dua ni hamba. Jadi cerita dia dua-dua ni hamba tapi daripada dalam tuan yang berbeza. Yang Barirah ada tuan dia, Mughis ni ada tuan dia. Jadi bila tuan mereka berbeza, nak jadi cerita Barirah ni, si isteri ni, tuan dia telah merdekakan dia, tapi Mughis ni tuan dia tidak merdekakan dia. Jadi bila isteri telah dimerdekakan dan suami tidak dimerdekakan, masa ni isteri sudah bebas, suami ni masih hamba lagi. Jadi bila hamba, suami isteri ni tetap berlaku macam biasa juga, tak ada apa. Cuma isteri ni dia dah rasa apabila dia ni sudah merdeka dan suami dia masih hamba, dia rasa dia nak kena bercerai dengan laki dia. Dia nak bercerai dengan suami dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia rasa dia kena bercerai dengan suami dia, maka ni dia minta lah bercerai dengan si Mughis tu. Bila dia minta bercerai, Mughis tak nak bercerai daripada peringkat awal. Bila tak nak bercerai, dia pujuk lagi, janganlah bercerai. Last sekali isteri ni, Barirah ni tetap membuat keputusan nak bercerai. Dia bercerai tu dalam keadaan mereka ni ada anak lah. Jadi bila dah bercerai, Mughis ni dan Barirah sebelum mereka bercerai tu, bila mereka dah bercerai, si Mughis ni tetap dia nak juga supaya kahwin balik. Sehingga kan apabila dia pergi tawaf keliling Kaabah, dia tawaf tu si Barirah ni kat depan, si Mughis ni kat belakang tawaf. Ikut dia bini ni. Masa dia ikut tu dia menangis lah. Dia kata mintalah rojok balik, marilah kita kahwin balik. Mughis ni dengan si Barirah. Dan perkara itu dilihat sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang sahabat lah. Sahabat Nabi tengok, Nabi Muhammad tengok dan timbul perasaan kesian. Jadi Mughis ni walaupun dia hamba, dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia maklumkan kepada Nabi, minta supaya Nabi Muhammad bagi tahu kepada Barirah supaya Barirah terima balik dia sebagai suami. Jadi Nabi Muhammad ni timbul perasaan kesian. Nabi Muhammad SAW pun pergi jumpa dengan Barirah. Nabi Muhammad pujuk Barirah supaya kahwin balik dengan Mughis. Nabi Muhammad katalah, ya Barirah, fa inna Mughithan zawjuki wa abu waladik. Dia kata Nabi SAW. Nabi kata, wahai Barirah, sesungguhnya Mughis itu adalah bekas suami kamu dan dia adalah bapa kepada anak-anak kamu. Tu anak-anak kamu yang ada tu, bapa dia tu Mughis itulah yang kamu bercerai dengan dia tu. Nabi Muhammad kata kamu kahwin baliklah dengan si Mughis ni. Nabi Muhammad minta Barirah kahwin dengan si Mughis. Jadi bila Nabi Muhammad SAW minta macam tu, bila minta tu si Barirah ni tak mau. Dia tak mau dan dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, yang kamu minta ni, kamu cakap ni syariat ke ataupun macam mana? Nabi Muhammad SAW kata, innama ana syafi'. Kata Nabi, aku ni tukang recommend dia. Nabi kata, tukang memberi syafaat. Syafaat ni recommend lah. Bahasa kita sekarang panggil recommend. Aku ni tukang recommend dia, kata Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad kata macam tu, Barirah kata aku tak nak ikut. Nabi Muhammad SAW minta supaya Barirah kahwin balik dengan si Mughis. Tiba-tiba ditolak oleh si Barirah. Okey, tiba persoalan. Barirah dia menolak permintaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad minta ni. Jadi bila dia minta dan ditolak, persoalan dia, bila dia tolak itu, apakah satu dosa? Jawabnya tidak dosa. Lepas tu yang Nabi Muhammad minta tu, apakah kategori syariat? Jawabnya tidak syariat. Lepas tu dipanggil sebagai apa? Terma yang digunakan oleh Al-Imam Al-Qarafi, dia kata Al-Hadiyu wal-Irsyad.
Al-hadiyu wal irsyad. Al-hadiyu wal irsyad maksudnya saranan lah. Nabi Muhammad hanya minta je, kempen je lah. Kempen, minta recommend. Sekadar tu je. Jadi dalam kerangka itu, kalau diandaikan sahabat tak ikut, maka ia bukan satu kesalahan. Dia bukan satu dosa lah sebenarnya. Walaupun nampak elemen meminta itu macam ada suruhan. Sedangkan al-amru yadullu alal wujub. Suruhan itu menunjukkan kepada wajib. Tapi suruhan itu tidak boleh katakan sebagai wajib. Sebab kerangka hadis itu tu bukan kerangka syariat. Kerangka hadis itu adalah dalam kerangka al-hadi wal irsyad sebagai saranan sahaja. Dua. Yang pertama tasyri', pensyariatan. Yang kedua adalah al-hadi wal irsyad. Yang ketiga, hadis ni dilihat dalam kerangka at-ta'dib, mengajar adab. Dinamakan juga dengan at-targhib wa tarhib. At-targhib wa tarhib. At-targhib menggalakkan, wa tarhib ancaman. Bermaksud satu benda tu kerana Nabi cakap tu, Nabi nak cerita supaya kita jangan buat sebagai ancaman sahaja. Sebagai ancaman. Jadi sebagai ancaman, makanya kita kena faham hadis dalam kerangka ancaman tu lah. Faham kerangka ancaman. Bila kerangka ancaman, jangan sekali-kali kita pergi kepada dalam kerangka akidah, sebab nanti dia memberi implikasi yang tak baik. Contoh, kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, kadang-kadang Nabi Muhammad ada sebut, akhir zaman nanti akan berlaku begam. Itu sebagai targhib dan tarhib. Jadi kita bila dengar hadis-hadis macam tu, kita jangan letak dalam kerangka akidah. Kita kena letak dia sebagai ancaman, dan Nabi Muhammad SAW ni berpesan, bila Nabi sebut tu, buat benda-benda macam tu. Macam contoh, Nabi Muhammad SAW pernah nyatakan bahawa berlaku satu zaman nanti, bahawasanya orang tu nanti dia pergi ke masjid, dia tak menunaikan sebarang solat. Dia pergi masjid, dia lalu je. Nabi sebut. Jadi bila kita dengar tu, bukan maknanya kita masuk dalam masjid itu kalau kita tak semayang sunat, maka jadi dosa. Bukan. Nabi Muhammad dia katalah satu zaman nanti akan berlaku satu keadaan yang mana orang Islam itu, dia masuk dalam masjid, dia lalu. Dia tak menunaikan sebarang solat pun. Kita ni pergi faham hadis tu kerangka hukum, kerangka tasyri', pensyariatan. Pada hadis tu bukan tasyri', dia sekadar hadis targhib at-tarhib wa tarhib. At-targhib wa tarhib hadis tu, at-ta'dib, mengajar adab. Bermaksud dia nak galakkan pada kita, bila kita dah masuk dalam masjid, kita jangan sekadar masuk, kita kena sembahyang 2 rakaat. Tiba-tiba kita ni tak sembahyang 2 rakaat. Apakah kita dikira sebagai berdosa? Tak, tidak dikira sebagai berdosa. Lepas tu hadis Nabi SAW tu, hadis tu dipanggil at-ta'dib, mengajar adab, ataupun tempat lain dipanggil sebagai at-targhib wa tarhib tadi. Contoh, inilah yang kadang-kadang membezakan cara pemahaman hadis dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah dengan Khawarij. Ini antara pembeza. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad disebut kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, maka dia kena muliakan tetamu dia. Tetamu tu dia kena muliakan, kata Nabi SAW. Jadi bila Nabi Muhammad kata muliakan tetamu, timbul persoalan, kalau tak muliakan tetamu tu macam mana pula? Orang datang rumah kita, tetamu datang rumah kita, kita tak layan. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, dia kena muliakan tetamunya. Tiba-tiba kita tak muliakan tetamu, makanya ada orang salah faham, dia terus tafsirkan hadis tu, makanya orang itu tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat. Kok tu pula? Jadi kufur lah, kafir lah, kalau faham macam tu kan. Itu pemahaman yang salah. Kalau dia faham macam tu, bermaksud dia telah meletakkan hadis tadi, hadis at-ta'dib itu dalam kerangka tasyri'. Padahal hadis tu bukan tasyri', hadis tu bukan hadis pensyariatan. Hadis tu at-ta'dib, dia mengajar adab. Dia at-targhib wa tarhib. Dia menggalakkan untuk kita melakukan kebaikan dan dia memberi ancaman daripada kita melakukan kejahatan. Sekadar tu je. Dia bukan nak hadis hukum, bukan bukan pensyariatan, dia bukan hukum. Jadi hadis tu yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia muliakan tetamunya. Maksudnya Nabi Muhammad nak gambarkan kepada kita sebagai muslim yang sempurna itu, sifat dia bila tetamu datang dia hormat. Itu dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Itu maksud dia. Iman yang sempurna itu kan. Bermaksud kalau orang tu tidak menghormati tetamu, tidak bolehlah kita kata dia tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan akhirat. Tapi cara Nabi ungkap itu dalam sastra balarah, dia panggil ilmu balarah tu, ungkapan sastra yang tinggi itu untuk memberi kesan kepada orang yang mendengar itu, yang kalau kita mendengar tu kita rasa bersalah banyak kalau kita tidak hormati tamu. Jadi diungkaplah perkataan sebegitu. Jadi hadis itu di bawah kategori at-ta'dib, dia panggil mengajar adab, mengajar adab. Bila hadis tu mengajar adab, dia bukan hadis hukum, dia bukan hadis pensyariatan, bukan. Jadi tak boleh kita letakkan hadis tadi dalam kerangka at-tasyri', pensyariatan, tak boleh gitu. Okey. Berapa dah? 3. Yang keempat dia panggil al-imamah, kepolitikan. Hadis politik asas dia adalah kebaikan, maslahah.
Hadis politik dia mesti letak dalam kerangka kemaslahatan. Semua ni terikat dengan maslahah. Sebab tu bila kita baca hadis Nabi sallallahu, Nabi kata man arada an yansuha li sultanin bi amrin fala yubdina lahu aladiyah. Barang siapa yang mahu menegur pemimpin itu, maka jangan lakukan secara terbuka. Kalau kita faham hadis ni, kalau kita pergi faham secara literal, kita memahami hadis itu, hadis politik itu sebagai hadis pensyariatan, makanya kita akan faham daripada hadis tu demonstrasi sudah dikira sebagai haram lah. Kalau kita tengok pada literal hadis tu. Sebab Nabi kata barang siapa yang nak menegur pemimpin, dia tidak boleh lakukan secara terbuka. Demonstrasi ini sifat dia terbuka. Jadi kalau kita faham hadis tu dalam kerangka tasyrik, makanya tak peliklah ada orang dia menafsirkan hadis ni demonstrasi sebagai haram. Kenapa dia boleh kata haram? Dia kata hadis tu, sebenarnya hadis tu bukan tasyrik, hadis tu bukan pensyariatan. Hadis tu adalah hadis dalam kaitan dengan al-imamah, kepolitikan. Bila melibatkan pada kepolitikan, makanya dia memahami hadis tu mesti dalam frame kemaslahatan. Masalah dan mafsadah, dia kena imbang dua perkara itulah. Jika datang maslahah, maka kalau sekiranya menegur pemimpin itu secara terbuka boleh mendatangkan mafsadah, maka tak boleh laku secara terbuka. Itu yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW. Tetapi jika kita tegur secara terbuka itu pula mendatangkan maslahah, maka itu tidak termasuk dalam pemahaman hadis tadi. Sebab hadis itu kata jangan tegur secara terbuka. Tiba-tiba kita tegur secara terbuka itu datang maslahah, bahkan mengelak daripada mafsadah, maka itu bukan pemaknaan hadis Nabi SAW. Maksudnya hadis itu dia perlu diikat faktor maslahah. Maslahah yang mengontrol pemaknaan satu hadis yang melibatkan kepada kepolitikan. Jadi 4 jenis dalam melihat hadis Nabi SAW. Apabila kita baca hadis Nabi, maka mungkin kita boleh tengok beberapa contoh. Contohnya apabila timbul satu cerita yang Nabi Muhammad SAW ni pergi ke Khaybar. Masa Nabi pergi ke Khaybar, masa Nabi Muhammad pergi ke Khaybar, Nabi tengok Nabi makan buah kurma orang Khaybar. Sedap lah. Bila makan sedap, Nabi Muhammad tanya, macam mana korang buat buah kurma jadi sedap macam ni? Kata sahabat, kami kawinkan pokok tu lah. Kawinkan pokok tu kan. Kawin panggil apa tu pulang lah. Anda tak tahu terma yang tepat lah. Tapi dia kawinkan pokok. Jadi kawinkan pokok kurma dengan pokok lain lah apalah. Jadi datanglah buah kurma. Kurma tu sedap. Mungkin dia campur atau kurma, kawinkan pokok kurma dengan pokok apple. Datanglah kurma. Kurma tu ada perisi apple sikit-sikit. Barangkali lah kot. Wallahualam. Jadi sedap lah. Jadi Nabi ni bila dengar sahabat Nabi kata kawinkan pokok, maka Nabi Muhammad SAW pun kata kepada para sahabat, lepas ni korang jangan dah buat. Kawin-kawinkan pokok ni jangan dah, kata Nabi SAW. Jadi sahabat Nabi kata kalau tak buat tak sedap lah. Tak payah buat lah. Jadi sahabat Nabi tak buat. Bila sahabat Nabi tak buat, Nabi pun baliklah ke Madinah. Lepas tu duduk beberapa ketika yang lain, Nabi Muhammad pergi pula sekali lagi dekat Khaybar. Bila Nabi Muhammad pergi ke Khaybar, Nabi Muhammad SAW ni makan buah kurma dan didapati tak sedap lah. Tak macam dulu. Dulu sedap. Kali ni tak sedap dah. Jadi bila tak sedap, jadi Nabi Muhammad SAW tanyalah pada para sahabat, kenapa buah kurma tak sedap lah? Nabi tanya. Sahabat Nabi kata, dulu kami cantumkan pokok. Sedap lah. Lepas tu kamu kata jangan. Jadi kami tak buat lah. Nabi bila dengar kata macam tu, Nabi terus kata kepada para sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Korang lebih tahu urusan keduniaan kamu. Bila Nabi Muhammad kata, korang lebih tahu urusan keduniaan kamu tu, tajuk dekat situ. Jadi orang bahas, kenapa Nabi Muhammad SAW kata macam tu? Yang Nabi Muhammad suruh tu macam mana? Yang dulu tu, yang Nabi larang tu macam mana? Menandakan yang Nabi larang itu dia bukan kerangka pensyariatan. Yang Nabi larang itu di bawah kategori al-hadiyu wal-irsyad. Sebagai saranan. Jadi dia kata jangan tu, bukan jangan hukum tu. Yang kata jangan tu, dia panggil jangan berbentuk saranan sahaja. Nampak? Kita kena faham teks hadis Nabi SAW. Lepas tu ada satu lagi, anda baru teringat. Dalam kerangka pensyariatan itu sendiri tu pun, dia dibahagikan kepada dua pula. Pensyariatan tu dibagi pada dua. Benda ni dibahas oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam buku dia, Dawabitul Maslahah. Dalam buku dia. Dalam buku tu dia kata, bila kita sebut tasyri' pensyariatan, dia ada dua perkara. Yang pertama dipanggil sebagai Al-Fatwa, satu lagi dipanggil sebagai Al-Qadha'. Al-Qadha' ni sesuatu benda yang disebut dalam syariat yang kok mana pun kita kena buat. Tidak ada excuse, tidak ada pilihan. Kok mana pun kita kena buat. Ada satu lagi dia panggil al-fatwa. Fatwa ni maksudnya Nabi Muhammad sebut, tetapi dia tak semestinya kita buat. Maka di situlah timbul sunat ataupun tak sunat, harus ataupun tidak. Mungkin kita faham juga dalam bab hadis Nabi. Contoh macam Nabi Muhammad SAW ada sebut, man ahya ardan maitatan fahiyalah. Barang siapa yang teroka tanah, maka tanah itu perlu barang siapa yang teroka tanah itu terus jadi milik dia. Man ahya ardan maitatan fahiyalah. Barang siapa yang teroka tanah itu telah menjadi miliknya.
Nabi Muhammad kata macam itulah. Jadi timbul persoalan, hadis ni di bawah kategori apa? Qada ke fatwa? Soalan jadi ada ulama melihat hadis ni dalam kerangka fatwa. Contoh yang mengatakan sebagai itu tu Al-Imam Syafi'i. Hanafi kata tak, hadis dalam kerangka al-qada, perundangan. Ada kat kata lagu tu Maksudnya bila kita tengok satu hadis tu pun dia ada pendetilan pula, dia ada perincian pula. Perincian itu dan kadang-kadang dalam menentukan perincian itu pun kadang-kadang bukan kita mudah-mudah nak kata. Itu pun tertakluk perbezaan pandangan yang telah dikupas oleh ulama-ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu. Macam contoh man ahya ardan maitatan man ahya ardan maitatan fahiyalah, itulah hadis tu kan. Macam mana Syafi'i melihat, macam mana Hanafi melihat hadis tersebut. Okey. Jadi daripada apa yang Nabi bincang ni, kita boleh simpulkan sebenarnya hadis Nabi sallam ni, yang pertamanya kita kena ingat hadis ni dia bukan semata-mata pensyariatan. Dia ada satu lagi dia panggil sebagai tidak tasyri', ghairu tasyri'iyah, tidak pensyariatan. Lepas tu yang keduanya hadis ni ulama Islam melihat, Imam Al-Qarafi melihat dibagi pada 4 perkara. Yang pertama disebut at-tasyri', yang kedua dipanggil al-hadi wal irsyad, yang ketiga disebut sebagai at-ta'dib, mengajar adab, yang keempat dipanggil sebagai al-imamah, kepolitikan. Itu melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana rasa mungkin itulah yang kita boleh, yang anda bincang pada malam ni sebagai perkongsian ilmu pada malam ni, dan mungkin ada persoalan, pertanyaan, dan anda cuba jawablah sekadar yang anda mampu, insya-Allah. Wallahu taala alam, wallahu alam, wallahu alam. Okey. Okey. Anda baca soalan kawan-kawan ni. Ejul Pejul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tulisan apa ni? Anda tak tahu ni. Waalaikumsalam Ustaz. Haji Hamdan Johan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. TG Azlan Makhrij, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Ainon, suara jelal, alhamdulillah Puan. Haji Hamdan, Lord and Clear, alhamdulillah. Hadir. Salim Sulaiman, Haji Salim, hadir, alhamdulillah. Helmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak salam ni. Helmi, alhamdulillah, Bukit Bertajam jelas, clear. Abdul Haji Jauhari, Assalamualaikum Ustaz. Nak minta sedikit penjelasan tentang solat tangan peluk tubuh dan tangan lurus seperti yang diamalkan oleh Imam Malik radhiyallahu an. Dalil yang mana lebih kuat dalam hal ini? Ana ada terdengar solat tangan peluk tubuh itu dimulakan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sedikit penjelasan. Ana kena semak baliklah hadis-hadis tu, ana tak over confirm hadis tu. Ana take note soalan enta ni Abu Adi Al-Jauhari untuk ana jawab di masa akan datang lah. Sebab ana hadis ni dia kena ada teks, fakta. Jadi fakta tu ana pernah baca tapi ana tak ingat perbahasan je lah. Lama sangat dah ana baca ni. Ana take note dulu, ana cuba jawab dalam siri akan datang insya-Allah gitu. Insya-Allah. Ana take note lah. Solat peluk tubuh. Ana take note dulu. Sebab ada benda tu ana tak confirm, ana kena confirm dulu. Ana kena check dalam kitab dulu. Ijol pejol, maksud hadis palsu dan ciri-ciri hadis palsu. Sebenarnya perdebatan untuk mengenali hadis palsu ni panjang. Dia ada metodologi, ulama satu, ulama dua kadang tak sama. Al-Imam Ibn Qayyim tu ada satu kitab, Al-Manarul Munir nama kitab tu kan, dan ada terjemahan dalam bahasa Melayu dah kitab tu. Dia menyatakanlah secara mudah untuk kita nak mengenali hadis-hadis palsu ni. Tapi anda rasa kalau anda nak bincang ni panjang, mungkin kita kena buat satu sesi khusus macam mana kita nak kenal hadis palsu. Bolehlah anda buat nota hadis palsu. Macam mana nak kenal hadis palsu? Sebab metodologi yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim tu dikritik pula oleh ulama lain. Ada ulama lain kritik. Yang antara kontemporari ni, ulama yang kritik itu Syekh Osama Al-Azhari. Dia tulis satu kitab khusus mengkritik pendekatan Imam Ibn Qayyim dalam menentukan hadis palsu. Jadi perbincangan tu panjang. Anda akan take note kat sini. Mungkin kita satu masa nanti kita akan bincang tajuk macam mana kita nak mengenali satu hadis tu palsu tu tidak. InsyaAllah tu akan datang lah insyaAllah. Okey, Izham Sa'ad, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Clear, Kedah clear, alhamdulillah. Okey, Abu Ahmad, ulas sikit berkenaan dengan bab songkok capal ustaz. Yang ni antara problem lah, sebab orang yang telah meletakkan isu capal ini sebagai benda yang ada pahala khusus.
dengan alasan sunnah al-jibiliyah yang macam ana sebut tadi, yang ana yang tak silap ana Abdullah bin Umar yang jalan dia tunduk tu kan. Dia jalan ada pokok, asalnya ada pokok, ada dahan, tapi pada zaman ni dah tak ada dah. Tunduk. Bila dia tunduk tu, jadi dia kata dulu Nabi Muhammad buat macam tu sebab ada dahan. Jadi dia buat tu sebab nak ikut tu. Maka ulama debat kat situ. Jadi ulama kata bila mereka melakukan satu benda ikut buta-buta pada amalan Nabi, walhal benda tu bukan syariat, tapi sebab dia buat tu kerana berbangga dengan Nabi Muhammad, maka dapat pahala. Maka atas argument itulah yang digunakan oleh kelompok-kelompok tarekat atau pasal ni yang mengatakan bahawasanya ada capal tu letak kat kepala lah apalah. Dia ada 2-3 argument lah dalam isu ni. Antara yang kita kena bangkitkan, betul ke capal yang diorang kata bentuk tu capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tu satu persoalan lah. Sebab betul ke slipper Nabi tu macam tu? Sebab yang kita tengok tu replika kita tengok tu kadang-kadang antara satu tempat dengan replika tempat lain tak sama. Kan? Kita tengok yang Turki buat keluar replika kasut dia tu kan. Lepas tu kita tengok replika ni keluarkan tempat lain, nampak lain pula. Jadi persoalannya, kasut tu betul ke itu kasut capal Nabi SAW? Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dia tak ada buat capal letak kat kepala, tak ada. Capal tu dipakai oleh Nabi SAW. Yang kita masuk kat as-sunnah al-jibiliyah ni, bukan kita ambil banggal tak atas kepala tu, bukan macam tu. Yang sunnah al-jibiliyah ni maksudnya, kalau Nabi Muhammad pakai jubah, kita ni pakai jubah lah. Macam tu lah. Yang cerita ambil capal buat letak kat kopiah ni mana ada jadi yang diorang buat sebenarnya ada problem lah daripada pendalilan dalam mereka melakukan tindakan sebegitu Cuma kalau diorang pakai ni sekadar fashion, itu dia punya pasal lah. Tak ada apa pun. Sebenarnya kalau kita nak pakai serban, dia ada gambar capal tu kan, macam geng-geng sufi dok buat, geng-geng tarekat tu dok buat. Itu bukan satu benda yang salah. Kita buat kategorikan sebagai fashion sahaja Sekadar tu boleh lah. Cuma kalau dia kata kita buat macam ni sebab kita berbangga dengan Nabi, maka dengan tindakan berbangga dengan Nabi tu maka kita dapat pahala. Atas kategori sunnah jibiliyah itu bukan macam tu, itu tak tepat. Sebab sunnah jibiliyah tu bukan macam tu maksud dia. Sunnah al-jibiliyah ni adalah kita buat perbuatan Nabi tu. Kita buat perbuatan Nabi. Nabi ni makan kurma. Makan kurma ni bukan kategori pensyariatan. Kurma ni budaya Arab. Nabi Muhammad ni makan kurma sebab Nabi dulu dalam masyarakat Arab kan. Kita makan kurma. Kita makan kurma ni sebagai sunnah al-jibiliyah. Dia bukan sunnah tasyri'iyah. Dan kita makan tu kenapa makan kurma ni? Sebab aku bangga Nabi Muhammad pun makan kurma. Maka kita dapat pahala sebab kebanggaan makan kurma kerana Nabi makan kurma. Bukanlah kita ambil kurma tu pula, bentuk kurma tu kita buat bentuk kopiah. Kita pun pakai. Kita kata kenapa pakai kopiah bentuk kurma ni? Sebab bangga dengan Nabi. Itu bukan sunnah jibiliyah. Itu bangang nama dia. Itu bukan sunnah jibiliyah. Yang kita kata sunnah jibiliyah ni adalah kita buat amalan tu sebiji. Macam yang dibuat oleh Nabi SAW. Walaupun dia bukan dalam kerangka pensyariatan. Itu maksud dia begitu tapi sekadar passion tak ada apa pun. Dia macam orang baca Ya Hanana lah. Orang tanya Ana ramai sebelum ni. Ya Hanana, kita nak baca. Salah ke tak salah? Tak salah. Dia kategori qasidah. Dia macam nasyid. Kita nak menyanyi nasyid ni bukan satu benda yang salah. Nyanyilah. Kita dengar lagu Raihan, kita dengar lagu Hijaz, kita dengar macam-macam lagu tu kan. Kita dengar, lepas tu kadang-kadang ada lagu-lagu tu memuji Nabi SAW. Jadi mereka menyanyi tu salah ke? Tak salah. Kita dengar tu salah ke? Tak salah. Tetapi yang salah, bila kita kata Ya Hanana tu selawat. Tu salah lah. Sebab selawat ni dia mesti apa yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab ada kes berlaku pada zaman Nabi. Sahabat Nabi ni pergi jumpa dengan Nabi. Dia tanya Nabi. Dia kata, Qad arafna an nusallima alaika. Kami tahu Rasulullah macam mana nak memberi ucap salam kepada kamu. Tapi kami tak tahu macam mana selawat kepada kamu. Jadi kamu tolong ajar kepada kami. Jadi bila sahabat Nabi tanya macam tu, Nabi diam. Nabi diam sehingga perawi sahabat yang bertanya tu kata, aku rasa menyesal tanya. Sebab takut-takut soalan itu Nabi Muhammad tak suka. Kan? Jadi Nabi Muhammad diam tu lama sangat menyebabkan sahabat Nabi tu terus pusing balik pergi. Bila dia pergi tu menyebabkan duduk tak lama. Bila dia pergi tu Nabi panggil, mari sini balik. Dia pun datang. Bila datang Nabi Muhammad tu bagi tahu selawat pada Nabi ni, Nabi baca Allahumma salli ala Muhammad. Nabi ajar balik selawat. Maksudnya selawat ni adalah satu bacaan yang mesti diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat. Kita ni buat Ya Hanana. Ya Hanana ni bukan Nabi ajar, tak ada dalam hadis pun. Yang bacaan Zaharadinul Muayyad apa tu kan, itu tak ada dalam hadis. Makanya bacaan itu memuji Nabi, tapi dia bukan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, nak baca je lah. Tapi baca tu jangan doh anggap sebagai inilah selawat. Tak boleh Kalau itu selawat, sudah pastilah kita boleh baca dalam tahiyat akhir. Kita kan baca tahiyat akhir, dia ada at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah bla 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 tu sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah Allahumma salli ala Muhammad sampai habis tu kan. Taib. Jadi bacaan selawat pada Nabi tu, itu selawat tu diajar oleh Nabi tu. Andai kita kata Ya Hanana tu pun selawat juga, maka kita baca
asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita tak baca Allahumma salli wa kita baca zahara dinul muayya. Boleh macam tu? Tak boleh. Kalau baca semayang jadi batal pula. Bermaksud itulah menjadi dalil bacaan Yahanana itu bukan selawat. Okey, orang nak baca sebagai bacaan sebagai nasyid. Itu tak apalah, tak salah. Hukum baca tu tak salah. Supalah orang yang buat orang yang buat capal letak dekat kopiah je, letak dekat bentuk baju dia tu kan. Itu fashion je lah, sekadar fashion dah lah. Nak kata pakai ni dapat pahala tu. Yang tu mengarut. Itu mengarut gitu. Wallahu a'lam. Dia tidak boleh dikategorikan sebagai sunnah jibiliyah. Tak boleh. Tak boleh Masalah ni ada geng dia kata itu sunnah jibiliyah. Mengarut lah. Tak betul bukan macam tu Cara dia bukan macam tu. Wallahu a'lam. Okey, itu komen Nana lah. Abu Ahmad. Okey, Zaisham, alhamdulillah kod yang kelah, alhamdulillah. Minamino, Jejai Minamino. Assalamualaikum Ustaz. Benarkah kisah Unkashah memeluk Nabi tapi memukul Nabi tapi mencium Nabi dikatakan hadis palsu? Anda tak pernah dengar pula cerita hadis ni. Unkashah pukul Nabi tapi cium Nabi. Macam mana ni? Rekaan daripada kitab Syiah dan satu lagi bab capal lebih mulia yang dilaungkan oleh golongan Habib. Adakah benar hadis palsu? Hadis yang cerita Unkashah pukul Nabi, cium Nabi tu anda tak tahu. Anda tak pernah dengar hadis itulah, wallahu a'lam. Anda selama anda belajar ni kita ada sunni anda tak pernah jumpa. Tak tahulah. Takut anda terlepas pandang ke macam mana ke, wallahu a'lam. Anda semak balik. Nanti anda semak baliklah hadis Unkashah Anda tak pernah dengar pula hadis ni. Masalah yang enta bangkitkan tentang capal tu anda dah sebut tadi. Anda dah bahas dah tadi. Yusuf Saleh, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah kaifiat Nabi baca surah Al-Fatihah semasa menjadi imam dalam solat yang bacaan jahar? Adakah satu-satu ayat berhenti atau bagaimana? Yang terdapat dalam hadis. Dia bacaan Quran ni, dia ada satu dipanggil qiraatul Jibril, bacaan Jibril. Maksudnya bacaan yang Nabi Muhammad SAW bertadarus dengan Jibril AS. Dan bacaan tu selalunya dibaca oleh Nabi Muhammad di dalam solat. Cumanya bila kita bangkit bacaan Fatihah tu sendiri, di situ tu ada perdebatan dalam kalangan ulama semasa Nabi Muhammad baca Fatihah itu apakah dimulakan dengan bismillah ataupun tidak. Itu jadi isu debat lah. Sebab ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya seorang sahabat, dia ni anak dia tabi'in lah, anak dia tak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sembahyang jemaah bersama dengan Nabi dengan bapa sahabat, anak tidak sahabat. Anak jadi imam. Masa solat tu anak tu baca bismillah masa baca Fatihah. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, satu persatu tu lah. Satu persatu tu berqiraatul Jibril lah tu. Yang wakaf-wakaf yang kita tengok dalam mushaf tu, wakaf-wakaf tu, yang tu wakaf Jibril. Jadi Jibril telah menetapkan wakaf-wakaf itu, maka Nabi Muhammad SAW dia baca satu-satu tu berdasarkan kepada yang Jibril baca itulah. Dan begitulah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak apa. Jadi bila dia baca bismillah, habis semayang, bapa ni bagi tahu kepada anak. Dia kata, aku ni sempat semayang dengan Rasulullah. Aku sempat semayang dengan Abu Bakar. Aku sempat semayang dengan Umar bin Al-Khattab. Dua orang sahabat dan dengan Nabi SAW. Dan aku semayang dengan mereka ni, apabila mereka membaca Fatihah, mereka tak baca bismillah. Jadi di situlah dihujah oleh ulama-ulama yang lain daripada Syafi'i yang mengatakan bahawasanya bila kita baca Fatihah, kita tak baca bismillah. Sebab hadis tu. Cuma macam Syafi'i, dia kata bismillah tu termasuk sebab dia menunjuk kepada hadis yang lain. Iaitu hadis yang Nabi Muhammad kata, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap-setiap amalan yang baik kalau tidak dimulakan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia tidak ada berkat. Maka di situlah Syafi'i mengatakan baca bismillahirrahmanirrahim semasa bacaan suratul Fatihah. Ada debatlah tentang bacaan bismillah tu, sebab melihat kepada mereka ni yang jadi khilaf tu sebab macam mana mereka memahami hadis tu bukan satu tapi mencampurkan dalam banyak hadis. Bila banyak hadis dicampur, patut mereka pun simpulkan macam mana dalam memahami hadis Nabi SAW dalam isu tersebut. Gitulah. Gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, Jejai Minamino. Salam Ustaz, mohon pencerahan maksud hadis sahih, hasan, musnad, muttasil, muallaq dan dhaif. Adakah kesan pada masyarakat? Dia ada perbincangan panjang tentang hadis ni. Ana memang berancang untuk nak buat live Facebook. Macam mana kita nak kenal satu hadis tu mardud dan makbul. Hadis yang ditolak dan hadis yang diterima dalam pemahaman ulama fiqh, ulama usul fiqh dan dalam pemahaman ulama hadis. Ulama hadis ni bila dia faham hadis makbul ni makna dia apa? Ulama fiqh dia sebut hadis makbul ni makna dia apa? Walaupun satu terma makbulun.
Tapi makbul dalam pemahaman ulama hadis, makbul dalam pemahaman ulama usul ni tak sama sebenarnya. Dia ada pemahaman yang berbeza. Jadi bila kita sebut makbul dalam pemahaman ulama hadis, maka di situ akan timbul wacana yang disebut sebagai iddatur rawi, satu lagi quwwatur rawi, bilangan perawi, satu lagi kekuatan perawi. Macam kita bangkitkan tentang hadis sahih, hasan. Yang tu di bawah kategori quwwatur rawi, kekuatan perawi hadis tu. Kekuatan perawi hadis dipanggil siqah. Contoh, dia baik, apa tu dhabit, ingatan dia kuat. Lepas tu dia dia ni adil, tidak melakukan dosa dan sebagainya lah. Yang tu di kategori quwwatur rawi, kekuatan perawi. Ada pula satu lagi hadis yang adatur rawi, bilangan perawi. Antaranya adalah apakah antara dua sahabat tu bila kita cek memang ada kekuatan perawi. Ni perawi bukan sahabat, di antara dua perawi, tabi'in sebagai contoh. Dua ni kita cek segi kuat rawi ada, hafalan dia, iman dia kuat lah, semua ada. Yang ni pun sama. Tapi bila kuat tu, tiba kita cek tarikh lahir dia. Didapati Mamat ni dilahirkan dalam keadaan Mamat ni dah mati dah. Bermaksud situ tidak ada pertemuan dekat situ. Maka di situlah ada satu lagi wacana dalam ilmu hadis dipanggil sebagai adadur rawi, bilangan perawi. Tak cukup kita nak bincang pada malam ni. Itu kita kena buka satu siri live Facebook di masa akan datang lah. Dan Ana memang ada hasrat nak bincang tajuk tu di masa akan datang. Wallahualam. Tu mudah insyaAllah. Barirah Maulah Aisyah, betul. Aisyah yang merdekakan dia. Okey. Muhammad Azwan selalu dengar di surau, makan labu, makan kambing, makan karam. Dulu sebelum makan makanan lain adalah sunnah. Ya tu, itu panggil sunnah al-jibiliyah dia panggil. Sunnah al-jibiliyah. Adakah semua amalan ini sahih dan termasuk dalam sunnah al-jibiliyah? Betul lah. Dia memang sunnah al-jibiliyah. Dia adalah sunnah jibiliyah. Kadang-kadang riwayat tu memang sahih. Nak tahu ni kena baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi itulah. Dia memang cerita Nabi Muhammad makan kambing, Nabi Muhammad makan kambing ni, Nabi seronok, Nabi pernah makan, Nabi tunjuk ni kambing, Nabi tunjuk macam tu kan. Maksudnya Nabi suka makan kambing sungguh lah. Lepas tu ada beberapa hadis Nabi suka makan kambing, peha kambing. Lepas tu ada orang bagi pada Nabi, Nabi makan. Ada memang ada. Tapi apakah kita nak kata makan kambing tu sunnah tasyri'iyah? Tak, dia bukan sunnah tasyri'iyah. Dia sunnah al-jibiliyah dia panggil ya, yang kita sebut ni betul lah ni Muhammad Azwan. Anda faham dah tu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Zaharudin. Alhamdulillah, detail cepat faham apa yang sedang. Alhamdulillah. Alright. Muhammad Awal Haji Syafiq. Salam, adakah batal atau tak dapat pahala berjemaah jika makmum kerap lambat mengikut rukun iman? Kerap lambat rukun imam. Rukun imam. Contoh, imam dah sujud pertama sedangkan makmum masih membaca Fatihah. Ada contoh di zaman Rasulullah SAW, ada sahabat tak? Sebenarnya memang ada perdebatan dalam ulama fiqh berkenaan dengan orang lambat yang ikut imam. Dan semua perdebatan itu berasaskan kepada pengujaan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW secara langsung dan tak langsung. Sebab ada kes macam ada seorang sahabat nama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ni, dia ni datang lambat sembahyang jemaah. Dia asalnya dia pergi rumah kawan dia lah. Jadi bila dia pergi rumah kawan dia, lepas tu masuk waktu sembahyang, dia naik atas masjid. Bila naik atas masjid, Pak Imam tu jauh dengan dia lah. Dia naik atas masjid, pintu masjid tu dengan jemaah tu jauh. Jadi dekat depan tu Pak Imam tu dah rokok dan yang jemaah pun dah rokok. Dia kat belakang ni baru masuk masjid dengan kawan dia. Kawan dia tabi'in, kawan dia bukan sahabat. Dia tengok depan rokok, dia pun rokok juga. Bila dia rokok juga tu, jadi yang kawan ni tengok dia pun rokok juga. Lepas rokok tu i'tidal, kawan dia pun i'tidal dia pun berjalan masuk dalam saf. Ada hadis Nabi SAW. Jadi ulama debat lah. Kenapa dia rokok, yang kawan dia rokok. Lepas tu dia masuk jalan. Lepas tu bila imam bagi salam, dia bagi salam sama. Di situlah timbul isu tentang muwafiq dan masbuk. Nampak? Ada debat tu. Lepas tu satu lagi yang Nabi Muhammad SAW kata, Man adraka rukuk faqad adraka salah. Siapa yang mendapati rokok maka dia dapatlah semayang. Ada juga hadis tu. Jadi hadis perkataan Nabi, hadis daripada amalan sahabat, melihat kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat, maka di situ mereka simpulkan tentang apa yang dinamakan sebagai muwafiq dan masbuk. Macam yang kita bangkitkan, lambat tak lambat, itu muwafiq masbuk tu. Debat tu dalam isu muwafiq dan masbuk. Okey, semua tu ijtihad tu datang daripada mereka memahami daripada hadis Nabi, sama ada daripada perkataan Nabi Muhammad SAW ataupun daripada amalan para sahabat yang telah mengikut Nabi Muhammad SAW. Gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.
Okey, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia daripada mereka. Ini termasuk hadis apa? Tolong bagi perincian. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum maka ia pada kaum itu. Hadis ni kebanyakan ulama kata sahih, kebanyakan bukan semua, kebanyakan. Di sana ada ulama mengatakan hadis ni tidak sahih. Sebab dia ada perawi yang majhulul hal, orang tak kenal dia. Nama apa? Abu Munib Al-Jurashi. Ingat lagi. Abu Munib Al-Jurashi, nama perawi. Kalau kita baca sanad tu, an tu ada Abu Munib Al-Jurashi. Abu Munib Al-Jurashi tu ada ulama hadis mengatakan dia ni okey dan ada ulama hadis kata dia tak okey. Jadi disebabkan hadis ni ulama khilaf dalam menentukan status Abu Munib Al-Jurashi, perawi hadis itu, maka di situlah ada ulama kata hadis ni sahih, ada ulama kata tak sahih. Antara yang kata hadis ni tak sahih ni dalam kitab Maqasidul Hasanah. Allah apa nama imam tu? Nama kitab tu Maqasidul Hasanah. Kitab tu antara yang mengatakan hadis tu adalah dhaif lah. Allah, tak ingat nama ulama tu. Bukan Syaukani, namanya Iraira Syaukani. Anda tak ingat nama ulama tu. Tak apalah. Tapi kitab tu anda ingat. Maqasidul Hasanah nama kitab dia. Dalam kitab tu, antara kitab yang mengatakan hadis tu adalah dhaif. Jadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum itu sebenarnya ulama berbeza pendapat dalam menentukan status hadis tersebut lah. Walaupun ramai yang kata sahih, tapi di sana ada ulama yang kata tak sahih begitu. Geng-geng Salafi memang dia kata hadis ni sahih. Dan hadis itulah menyebabkan mereka keluar satu konsep yang disebut sebagai al-bara'. Al-bara' ni maksudnya kita membenci kufur dan membenci orang bukan Islam. Pada pemahaman orang Salafi lah. Pemahaman orang aliran Asy'ariyah ni lain pula. Al-bara' tu maknanya lain type. Jadi dia faham macam tu. Jadi antara yang dia detail ke mana al-bara' di situ adalah kita tak boleh cap mereka semua, tak boleh. Sebab apa kalau kita ucap man tashabbaha biqaumin minhum, kita telah menyerupai dengan orang kafir, maka kita berdekat golongan kafir itu tapi sebenarnya sandaran daripada hadis itu tu memang ulama Saudi kata sahih, tapi kalau kita tengok debat-debat dalam kalangan ulama Mesir sebagai contoh, mereka kata tak, ada itu khilaf, ada kata sahih, ada ulama kata tak sahih. Antara yang kata tak sahih itu dalam kitab Maqasidul Hasanah lah. Kalau tengok ulama kontemporari yang pernah bahas hadis ini namanya Dr. Isam Talimah. Dr. Isam Talimah dalam kitab dia Al-Khawf ala Hukmil Islamiyyin. Itu antara ulama kontemporari lah yang pernah bahas tentang hadis tersebut. Wallahu a'lam. Adakah hadis akhir zaman itu kebanyakan tentang ta'dib wa targhib? Targhib wa tarhib. At-targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib tu satu nama. Besar dia ta'dib, mengajar adab. Dia cerita tu dia bukan hukum tau. Bila Nabi Muhammad sebut tentang akhir zaman tu bukan dihukum. Itu hadis sebagai takdib. Supaya kita ni ambil sikap berhati-hati. Itu maksud dia. Kita ni pergi ambil hadis tu letak kategori hukum. Itu salah tu. Sebenarnya bukan macam tu. Sebab tu kita kena faham. Hadis ni kategori apa? 4 tadi. Kita letak dulu 4. Baca satu hadis tengok. Ni hadis imamah ni. Politik. Konsep ni masalah. Hadis ni at-ta'dib ni. Maksudnya sebagai peringatan kepada kita. Hadis ni dia nak cerita pasal tasyrik ni. Ni hadis hukum. Hadis ni sebagai sarana ni. Ikut tak apa, tak ikut pun tak apa. Dia kena letak 4 perkara tu. Bacalah hadis, kita setting kepala otak kita. Ni yang mana ni hadis? Kategori mana kalau kita kadang-kadang ada benda kita tengok kita boleh faham. Ni ta'dib ni. Lepas tu kita check dalam syarah memang betul dia bawah kategori ta'dib. Tengoklah pada perbahasan ulama-ulama hadis kadang-kadang kita boleh nampak lah begitu. Wallahualam. Ustaz Abdul Halim Ismail Ustaz. Apakah ciri-ciri hadis palsu? Tadi anda sebutlah, perbincangan dia panjang lah. Mungkin kita akan buat satu wacana khusus berkenaan mengenali hadis palsu. Kalau anda nak cara mudahnya, anda boleh sebut satu kaedah dia, iaitu Al-Imam Ibn Jauzi sebut, "Idza ra'aital hadis yukhaliful uqul, yubayinul usul, yunaqidul manqul, fa'lam annahu mawdhu'." Kata Imam Ibn Jauzi, dia kata kalau kamu tengok satu hadis ni tak masuk akal. Dan hadis tu, sebab tu kalau contoh tak masuk akal ni bila orang kata Al-Bazinjan, terong ni adalah ubat segala penyakit. Tak masuk akal. Kena COVID makan terong sihat dah kot. Tak masuk akal kan? Mardud. Hadis tu palsu. Antaranya cara tu. Kalau kita baca dalam Al-Mawdu'at tu banyaklah disenaraikan hadis-hadis tak masuk akal ni. Inna safinata, macam mana hadis tu? Bahtera Nabi Nuh AS tawaf keliling Kaabah. Ada. Bahtera Nabi Nuh AS ni tawaf keliling Kaabah. Tak masuk akal. Sebab Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh tu, Kaabah tu ada pada zaman Nabi Ibrahim. Kaabah tu ada pada zaman Nabi Ibrahim AS. Nabi Nuh sebelum tu lagi. Dalam hadis palsu tu, dia kata bahtera Nabi Nuh tawaf keliling Kaabah. Inna safinata Nuh tawafat alal baiti. Ada hadis tu begitu. Inna safinata Nuh tawafat alal baiti wa aqama indaha rak'ataini. Bahtera Nabi Nuh tawaf keliling Kaabah. Lepas tu dia sembahyang 2 rakaat. Tak masuk akal hadis tu. Kenapa? Sebab
Nabi Ibrahim, Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim. Bahtera Nabi Nuh pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh AS lebih awal berbanding Nabi Ibrahim AS. Jadi macam mana bahtera ni boleh tawaf dekat Kaabah yang Kaabah tu tak ada lagi? Tak masuk akal lah. Satu. Sembahyang 2 rakaat. Macam mana? Rakaat ni orang. Rakaat ni pada kalimah rokok. Dia ada istilah rokok. Macam mana kapal tu nak rokok? Jadi hadis tak masuk akal. Kita boleh tahu hadis ni palsu. Hadis tu bercanggah dengan teks dan teks. Bercanggah dengan nas lain. Bercanggah dengan Al-Quran. Palsu. Macam nak bahas hari tu kan. Apabila hadis Nabi ada menyatakan bahawasanya Nabi Muhammad kena sihir. Quran kata in tatabayyuna illa rajulan maskhura dalam surah Al-Furqan ayat ke-8 tu kan. Allah Taala kata sebenarnya yang mengatakan Nabi Muhammad kena sihir ni adalah propaganda yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Tiba-tiba hadis kata Nabi kena sihir, dah bercanggah dengan Quran. Maka hadis tu boleh dikira sebagai palsu. Lepas tu dia bercanggah dengan dasar-dasar agama. Hadis. Tetapi bila kita tengok dalam, kenapa nampak macam tidak ada rahmah? Rahmah ni perkara dasar agama. Macam mana hadis ni menggambarkan permusuhan? Padahal agama, sifat agama ni adalah rahmah, tidak anti kepada permusuhan. Hadis tu boleh dikatakan sebagai hadis palsu. Itu secara umum lah. Sebenarnya ada penitilan pula sebab dia ada konsep takwil kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Itu lebih kurang. Itu kena bincang khusus panjang. Perdebatan tentang nak kena hadis palsu ni panjang. Orang mengaji bertahun-tahun. Takkan kita nak bincang dalam 3 minit 3 minit kita dah macam ni hadis palsu. 3 minit. Orang mengaji bertahun-tahun nak faham jadi kita kena buat satu wacana khusus berkenaan dengan tentang mengenali hadis palsu. Wallahu a'lam. Okey, Haji Wan Ahmadi Jalil. Ada satu persoalan iaitu mengenai ada orang berpendirian bahawa mengucap syahadah cukup dengan la ilallah saja. Adakah sejarah mulanya dan adakah mereka dikira bukan Islam? Itu ringkasnya. Terima kasih Ustaz. Hanya mengatakan la ilallah maksudnya tidak sekalikan dengan Muhammad Rasulullah kot. Tu masuk haji kot. Yang mengatakan sebegitu ni Quranis, golongan Quranis, golongan anti hadis. Ataupun sekarang ni dia panggil sebagai golongan millah Ibrahim. Alasan mereka sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti tu. Dia kata dalam ayat tu syahadah tu syahidallahu annahu la ilaha illallah tu syahadah tu. Muhammad Rasulullah tu dalam surah Al-Munafiqun. Yang surah Al-Munafiqun tu pula ceritanya orang munafik tu kata innaka Rasulullah, engkau tu Rasulullah. Lepas Allah Taala kata sesungguhnya mereka itu adalah munafik. Jadi golongan Quranis kata yang ada syahadah ni la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah tak ada. Muhammad Rasulullah ni itu merujuk kepada orang-orang munafik. Jadi dikatakan Islam sekadar la ilallah, tidak ada Muhammad Rasulullah. Itu kata geng-geng Quranis lah. Sebenarnya betul ke kupasan macam tu? Kupasan begitu tu tak tepat. Bukan tak tepat lah, tak betul. Kenapa tak betul? Sebab yang pertama dia orang kata macam tu sebab dia orang tolak hadis. Itu satulah. Yang kedua, bila kita tanya mereka, banyak amalan-amalan agama ni yang mereka terima sedangkan amalan itu tidak dalam Quran. Contohnya macam semayang. Kita tanya semayang ke semayang? Kenapa semayang? Macam mana rokok? Macam mana iktidal? Dia kata kita boleh tahu ni secara turun-temurun. Turun-temurun. Dia mari dunia mana pun. Semayang ni mesti zuhur 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Itu turun-temurun. Kau pergilah dunia mana pun. Persoalannya, bilangan rakaat semayang tu ada dalam Quran ke dalam hadis? Quran tak ada sebut. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tu sifat dia ahad. Lepas tu yang kita boleh terima tu sebab dia turun-temurun. Tidak ada sesiapa pun mengingkari bahawasanya semayang subuh tu 2 rakaat, zuhur tu 4 rakaat, asar tu 4 rakaat, maghrib tu 3 rakaat, isyak tu 4 rakaat. Tak ada siapa mengingkari. Turun-temurun. Dulu apa sekarang? Jadi turun-temurun. Dan mereka dimenaikan solat itu berdasarkan 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat tu. Dia orang terima tu berdasarkan kepada turun-temurun. Okey, kita pergi pada logik yang kedua pula. Turun-temurun mengatakan Muslim itu syahadah dia la ilallah Muhammad Rasulullah. Turun-temurun. Bahkan turun-temurun Islam mengajar kepada kita bahawasanya kita faham turun-temurun start zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang tak ada siapa mengingkari kalau dia mengucap syahadah la ilallah dia Muhammad Rasulullah tak ada, maka dia bukan Islam. Jadi yang mengatakan macam yang Haji sebut ni, yang Haji Wan Ahmadi sebut ni, yang ada pemikiran macam ni dia datang tu daripada golongan Quranis. Itu dakwaan mereka dan sebenarnya segi tradisi ilmunya, disiplin ilmunya, mereka mendakwa itu tu sebenarnya cukup meragukan lah. Cara disiplin tu cukup meragukan gitu. Wallahu a'lam. Okey, Rashid Ridha. Sedap nama Rashid Ridha, nama ulama ni. Ustaz nak tanya, adakah kita dianggap tidak ikhlas jika beribadat mengharapkan pahala? Macam mana nak cakap kita?
Anda nak debat benda, anda nak bincang benda ni dalam kerangka fiqh tak best. Anda nak bincang dalam kerangka tasawuf lah. Okey. Jadi beribadatnya ada dua. Orang yang melakukan ibadatnya ada dua jenis. Yang pertama, orang beribadat sebab dia takutkan Allah. Satu lagi, dia beribadat sebab dia sayangkan Allah. Kalau orang tu dia semayang kerana dia takutkan Allah, maka di situlah timbul soal pahala. Itu pun sudah diterima dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang high level ni, tinggi, level yang paling tinggi ni, apabila dia beribadat sebab dia sayangkan Allah SWT. Anda suka buat misal contoh ni, orang semayang sebab orang takut bini dengan orang sayang bini ni sama ke tak? Satu soalan lah. Orang yang takut bini dengan orang yang sayang bini, dia berbeza. Walaupun kadang-kadang membuat perkara yang sama. Pergi kedai mas, dua orang lelaki yang bawa isteri masing-masing pergi ke kedai mas. Satu suami yang takut pada isteri, satu lagi suami yang sayangkan isteri. Dua-dua beli barang kemas. Bini kata, bang, saya nak barang kemas ni. Suami yang sayang bini pun beli, yang takut bini pun beli. Tapi bila kita tanya jiwa raga antara dua lelaki tadi, mana lebih ikhlas? Jawapannya adalah suami yang sayangkan isteri. Yang takut isteri tu dia ada persoalan. Dia kata, alamak menyesalnya aku belilah, tapi tak apalah aku belilah. Sebab kalau tak beli nanti bini aku marah ke aku, bini aku cepuk aku lah apa. Dia takut bini. Tapi persoalan dia, dapat tak barang? Dapat. Okey. Yang satu lagi, yang sayang bini, dia beli. Tapi aku dengan kerelaan hati, susah macam mana pun, duit tak ada pun, aku beli juga. Maksudnya sebab dia sayang bini. Kejujuran itu datang dengan sebab sayang kepada isteri. Yang tadi takut pada isteri, dia tidak ada kejujuran kat situ. Kalau ada kejujuran pun, jujuran dia tu taklah seperti mana jujurnya orang yang sayangkan pada isteri tadi. Maka demikian juga apabila kita beribadat, satu dipanggil at-taqwa, takut kepada Allah, satu lagi dia ibadat sebab al-hubbulillah, sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua keadaan berbeza. Soal pahala tak pahala ni bawah kategori yang kedua tadi. At-taqwa, takut kepada Allah. Islam ni dia letak asas, takwa pun dah memadai. Kalau dia beribadat sebab mengharapkan pahala, itu pun sudah dianggap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ikhlas. Tapi ikhlas dia level rendah, tak seperti mana ikhlas orang yang sayangkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang macam itulah perbincangan dia lah begitu. Cuma mungkin anak nak quote apa yang pernah disebut oleh Jalaluddin Rumi. Dia pernah kata, beribadatlah kamu walaupun kamu tidak ikhlas. Beribadatlah kamu walaupun kamu tak ikhlas. Kita nak semayang, tak kata aku tak ikhlas ni. Semayang juga kata dia, kerana Tuhan itu tetap menerima wang palsu, kata Jalaluddin Rumi. Jadi kalau ente nak bincang kerana pahala kita beribadat maka tak ikhlas, maka banyaklah ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya diterima juga. Itu kategori takwa. Cuma level takwa, level ikhlas dia tu tak setinggi kalau orang tu yang sayang kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam confirm juga. Nabi Muhammad sallam dia beribadat tak timbul isu pahala ke tak apa, sebab dia memang confirm masuk syurga. Memang takkan masuk neraka. Yang tak confirm ni kita tak confirm masuk syurga, gendak tak tahu kita ni. Tapi kenapa Nabi beribadat lebih banyak daripada kita? Itu satu soalan. Kenapa Nabi Muhammad itu beribadat lebih banyak daripada kita? Itu satu soalan. Jawapannya Nabi Muhammad sallam tu dia beyond tajuk dosa pahala. Sebab dia memang confirm tak masuk neraka. Tu Nabi SAW. Kita ni terikat dengan tajuk dosa pahala. Sebab kita ni ada kelemahan kita. Jadi Tuhan bagi konsep dosa pahala pada kita dalam beribadat itu. Tiba-tiba kita buat kerana itu pun sudah dikategorikan sebagai ikhlas. Sebagai standard kita. Tetapi nak kata tahap seperti orang yang sayang pada Allah macam Nabi itu mungkin taklah. Tak sampai tahap tu lah. Begitu Wallahu'alam. Siapa ni? Abi Adi. Abi Adi pakai kepi putih Abi Adi. Boleh puasa ni. Salam Ustaz. Ada apakah yang terbaik untuk berbakti pada ibu bapa yang telah meninggal? Ustaz kata sedekah yang boleh memberi cahaya dalam alam kubur untuk bapa kita. Mohon pencerahan. Kita ni Abi Adi. Nabi Muhammad kata iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salah sadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bih wa waladun. Jadi tiga perkara Nabi sebut tentang ibu bapa ni kan. Iaitu yang pertamanya kita ni sedekah jariah. Jadi kita ambil duit tu, kita infak buat bangunan masjid apa kan. Jadi bangunan masjid tu orang guna semayang, selama mana bangunan tu digunakan untuk semayang, selagi itulah dapat pahala pada mak ayah kita tu. Masa kita infak tu kita niat untuk mak ayah kita tu kan. Satu lagi ilmu yang manfaat. Ni orang macam anak duk mengajar gapo ni, duk cerita Quran, duk cerita hadis. Lepas tu kita ni pakat-pakat dengan anak ni niatkan pahala tu untuk ayah anak, untuk mak ayah anak lah. Contoh. Jadi
selagi mana orang amal ilmu ana yang ana ajar ni dapat manfaat pada ilmu ana ni, selagi itulah mak ayah anda dapat pahala, gitu ya. Wa waladin salihan yad'ulah. Kita anak soleh tu doa lah, kena banyak doa. Itu antara caralah kita nak berbakti pada ibu bapa kita yang telah meninggal dunia, gitu. Pergi ke kubur tu bukan syarat. Tak kubur tak apa. Sebab Tuhan ni tidak kubur ya, mana-mana pun ada Tuhan. Tuhan tu kat mana pun kita ada Tuhan kan. Jadi kat mana-mana pada Tuhan ni kita doa di rumah pun tak apa. Bukan mesti ke kubur. Ada orang kata ni bukti kita nak berbakti pada ibu bapa ni pergi ke kubur. Tak semestinya begitu. Wallahu a'lam. Abang Adi. Nampak putih Abang Adi ni. Bakal putih belakang ni. Haji Rahim. Oh ini iklan ni. Ijol pejol. Adakah hadis pensyaratan ini menjadi perbahasan dalam 4 mazhab? Dia memang jadi perbahasan, dia bukan perbahasan ulama mazhab. Ulama mazhab hanya kod fatwa. Kita kena ingat macam ni Yang timbul ulama-ulama mujtahid mutlak ni, kadang-kadang mereka tak buat kaedah. Dia orang ni mengeluarkan fatwa hasil daripada orang tanya soalan ataupun dia memberitahu hukum. Dia baca hadis, dia baca Quran, dia nyatakan hukum. Ataupun orang tanya dia jawab hukum. Yang timbul usul fiqh ni ulama selepas pada tu. Ulama mengkaji macam mana ulama ni boleh menyimpulkan begini. Sebenarnya kaedah dia apa? Jadi bila dia tengok secara konsisten, dia bawa keluarlah kaedah. Jadi ada kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3. Kaedah-kaedah yang banyak tu dihimpunkan satu, dipanggil ilmu usulul fiqh. Jadi bila timbul, apakah ini berlaku pada Imam 4 membahaskan tentang itu? Tak, yang datang ni ulama kemudian. Tapi ulama kemudian tu simpulkan tu berdasar pada apa? Dia melihat tentang apa dilakukan oleh ulama terdahulu. Tu maksud dia. Faham itu maksud dia. Yang kita bincang tasyrik tak tasyrik lah apa tu, itu memang datang ulama kemudian. Tapi ulama kemudian tu bukanlah dia saja-saja buat. Dia tengok apa yang telah diputuskan kesimpulan hukum oleh ulama-ulama dulu. Ulama dulu dia nyatakan hukum, dia tak buat kaedah. Tapi sebenarnya kaedah tu ada dalam pemikiran dia. Faham tak? Tak tahu mana cerita ni. Misal macam ni lah, kita dah bercakap hari. Tapi kita sedar ke tak sedar, masa kita bercakap ni ada kaedah. Tapi kaedah tu tidak dikeluarkan. Siapa yang buat keluar kaedah tu? Namanya Aristotle. Dia buatlah kaedah mantik, dia panggil. Kaedah logik. Padahal kaedah tu kalau dia tak buat, kita bercakap tu ada kaedah dah. Kaedah tu ada dah. Jadi ulama datang Aristotle tu dia buat kaedah. Namanya ilmu mantik. Serupalah ulama dulu buat keluar fatwa. Namanya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Maliki. Semua imam-imam ni dia buat keluar fatwa bila orang tanya hukum. Apabila dia bahas Quran, dia bahas hadis. Hukumnya begini kata dia. Kaedah tu dia tak buat. Tapi ulama kemudian ni dia tengok, kenapa ulama ni buat kesimpulan hukum lagu ni? Dia pun buat kaedah. Kaedah tu yang kita bincang ni. Tu faham Jadi bila hantar bangkitkan, apakah dibahas oleh mazhab 4? Jawabnya bukan imam mazhab 4 tu bahas. Tetapi imam mazhab 4 lah, daripada kesimpulan hukum mazhab 4 tu lah, dibahas oleh ulama-ulama kemudian tentang apa yang kita bincang pada hari ni. Begitu. Wallahualam. Kena faham tu dulu. Disiplin tu kena faham gitu. Macam ada orang kata, benda imam mazhab 4 tak bahas, apa kita nak bahas? Kalau lagu tu, pengajian ilmu hadis-hadis tu, mana dibahas oleh Imam mazhab 4? Hadis palsu tak palsu tu, Imam Syafi'i tu dia tak buat disiplin sangat. Yang disiplin tu mari kemudian dah. Imam Bukhari tu jauh beza dengan imam-imam mazhab 4 tu. Macam mana penilaian seorang perawi. Kadang-kadang penilaian seorang perawi, cara Imam Syafi'i dengan cara Imam Abu Bukhari tak sama, berbeza Gitu. Wallahualam. Dia kena mengaji. Banyak part kata kena mengaji. Anda boleh jawab lah secara untuk pengetahuan umum ni. Tapi ada part ni kadang-kadang memang kena belajar secara mendalam. Macam nak tahu hadis palsu sebagai contoh. Hadis palsu ni orang mengaji ni bukan sehari dua, orang mengaji bertahun-tahun nak kenal hadis palsu. Dia bukan benda yang simple kan. Tapi bila minta dibahas dalam masa 3 minit memang tak cukup. Dia memang kena ada mengaji secara khusus berkenaan dengan pengajian nak kenal ilmu hadis palsu. Kita boleh buatlah live Facebook. Itu pun tak cukup lagi sebenarnya. Tapi secara dasarnya boleh. Boleh begitu ya. Wallahualam. Geng capal. Cakap dalil orang puja capal Nabi sebab masa malam Mi'raj, Nabi Muhammad jumpa Allah dengan bercapal. Di situlah betapa mulianya capal Nabi itu patut dikultuskan. Betul ke begitu macam tu? Tak betul lah. Tak tepat lah. Kan? Betul lah cara fikir tu. Cara dia ijtihad. Nak kategori apa? Sunnah Jibiliyah. Definisi cuba sunnah jibiliyah ni amalan tu, bukan yang kita bangga dengan slipper tu. Kan? Amalan Nabi, sunnah jibiliyah ni amalan Nabi. Nabi makan kurma. Makan kurma tu lah. Bukan ambil buah kurma, buat kepiah letak atas kepala, bangga dengan kurma sebab Nabi Muhammad makan buah kurma. Bukan lagu tu. Kan? Mana tahu di masa akan datang orang pergi buat kopiah bentuk kurma. Kopiah tapi bentuk buah kurma. Kenapa? Sunnah jibiliyah kata dia. Korok dia. Itu bukan sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah ni amalan perbuatan tu. Bukan bentuk yang kita banggakan benda tu. Itu kena beringat lah. Itu kena beza tu. Sunnah jibiliyah tu kita kena faham. Definisi dia apa. Gitu. Allahualam.
Azhar Ishaq. Assalam Ustaz. Salam Ustaz. Salam. Kenapa kitab Al-Muwatta Imam Malik tak termasuk dalam kalangan Kutubus Sittah? Sedangkan ada yang berpandangan yang kitab ini lebih baik daripada Sunan Ibn Majah. Bukan semata-mata lebih baik daripada Sunan Ibn Majah. Bahkan ada orang kata dia lebih baik daripada Sahih Al-Bukhari pun ada. Adalah pandangan sebegitu. Kenapa tak masuk tu anda tak pasti pula. Anda pun bagus soalan ni. Anda tak terfikir. Bila anda sebut, anda terfikir. Anda masa mengaji dulu pun, anda tunggu anda pun tak sebut lagu tu. Nanti anda cuba buat kajian sikit. Kalau anda jumpa, anda bagi tahu semula lah. Azhar Ishaq. Anak-anak kod dah di sini. Muwatta. Kenapa Muwatta tidak termasuk dalam Sunan Sittah? Anda tak pernah terfikir pula. Kita tanya soalan ni menarik lah. Tapi yang adanya, ada orang kata kitab selama sebelum ada Sahih Al-Bukhari, kitab yang paling sahih tu Muwatta tu. Muwatta tu. Dia Muwatta ni, kenapa orang kata kredibel? Jawapan dia simple, beza dengan Bukhari. Kenapa Sebab Muwatta ni, dia takkan terima sebarang perawi Ahlul Bid'ah. Tak nak. Marilah Khawarij ke Syiah ke. Kalau tak Syiah memang tak berubah hadis dalam kitab dia. Tapi Bukhari boleh terima lagi orang Syiah. Dia terima lagi perawi Syiah. Bukan Syiah jadi 4. Tasyayyuh, Syiah, Syi'i Muhtarik, Rafidhi. 4. Dalam riwayat Bukhari ada perawi-perawi Syiah yang dalam kategori 4 ni lah. Tasyayyuh ni dia pro Syiah, dia Sunni tapi pro Syiah. Kan? Kalau dalam Sahih Bukhari tu ada namanya Salamah bin Kuhail namanya. Salamah bin Kuhail. Kalau Syi'i ni siapa Syi'i Aban bin Taghlib. Syi'i. Al-Syi'i Muhtarik dalam Sahih Bukhari perawi tu nama Muhammad bin Fudail. Kalau yang Rafidhi ni namanya Hisham Dusduai. Semua ada. Tapi adalah disiplin dia. Dia nak ambil tu bukan dia terus ambil begitu je. Dia tengok dulu, dia cek. Walaupun Hisham Dusduai ni orang kata Rafidah. Rafidah ni sifat dia menipu, membohong kuat sangat. Kalau nak angkat Ali ni sampai satu tahap memalsukan hadis pun berlaku. Tiba-tiba dia ada riwayatkan satu hadis. Tapi hadis tu tidak mengangkat dia punya pahaman. Lepas tu kita cek pula Muhammad ni macam mana walaupun dia Rafidah. Bila kita cek-cek, oh dia ni siqah rupa-rupanya. Maka riwayat dia boleh diterima. Ada benda ni disiplin dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Malik tak ada. Dia ada dua ulama yang terkenal pada zaman dulu, memang dia tak nak dengar rawi Ahlul Bid'ah. Yang pertama adalah Imam Malik, satu lagi Imam Ibn Sirin. Dia tak boleh, tolak. Syiah tak boleh, Khawarij tak boleh. Selagi mana dia tu Ahlul Bid'ah, maka ditolak. Jadi disebabkan Imam Malik kerah lagu tu. Sebab tu ada pandangan mengatakan Muwatta Imam Malik tu lagi sahih daripada Bukhari. Ada dakwaan lagu tu. Cumanya bila kita pergi pada majoriti ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yang paling sahih itu adalah Al-Bukhari lagi. Begitulah. Itu pandangan ulama lah. Kalau kita pergi alik sini, alik Tunisia, alik Maghribi, dekat sini ni yang kebiasaan dia macam Pakistan ni, India kat Malaysia, Saudi apa tu kan, mereka menganggap antara dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, yang lebih sahih adalah Bukhari. Tapi kalau pergi di Maghribi, pergi di Tunisia, hadis yang lebih sahih tu, kitab dia lebih sahih Muslim berbanding Bukhari. Kok tu pula kan. Dia adalah disiplin tu, disiplin ilmu dia masing-masing gitu. Wallahu a'lam. Ustaz Muhammad Al-Bukhari. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana berinteraksi kisah sahabat yang kasih pada Nabi, berebut nak wuduk Nabi dan Nabi tidak melarang dan menjadi asas kepada tabarruk. Kategori takrir ke? Takrir lah. Tabarruk lah tu. Konsep tabarruk. Ana ada bahas konsep tabarruk masa ana kuliah, ana bahas dalam live Facebook pagi-pagi tu ana baca kitab Nailul Autar yang awal-awal hari tu. Ana ada bahas tentang tabarruk. Hadis yang melibatkan pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, yang masa dia sakit Nabi Muhammad berwuduk, dia tadah wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu konsep tabarruk dan amalan itu takrir lah, maksud pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda dah bahas dah hadis tu. Hadis kisah khabar ifki Aisyah, seakan Nabi Muhammad marah pada Aisyah dengan tidak bercakap daripadanya. Bagaimana konteks makna hadis ini? Betul lah tu. Itu salah satu syaza pula. Syaza ni bahasa Hindustan. Syaza ni maksudnya satu apa satu denda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boikot Nabi kepada Aisyah. Sebab masa tu tak jelas. Keraguan yang kononnya Aisyah tu jadi macam tu ada sikit-sikit hasil daripada permainan orang-orang munafik, sehinggalah dibersihkan oleh Allah Taala berdasarkan penurunan surah An-Nur itulah. Allah Taala surah An-Nur membersihkan balik fitnah dilakukan oleh orang munafik terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi Muhammad tu mengambil sikap untuk menjauhkan diri. Sebab bila orang duk
sebar fitnah tu buruk sangat. Kalau Nabi dekat tu dia akan ada implikasi yang tak baik pada karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad pun ambil sikap menjauhkan diri sikit sehinggalah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Wallahu alam. Dia sebab kadang-kadang tindakan Nabi Muhammad sallam ni dia ada benda kita kena faham juga. Contoh macam Nabi Muhammad tak buat satu benda. Kena fikir juga tu. Dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala pernah menyatakan bahawasanya Nabi ni kalau dia menikah tak perlu bayar mas kahwin. Nabi ni kalau dia kahwin, dia tak bayar mas kahwin. Itu khususiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Quran yang membenarkan Nabi tidak membayar mas kahwin. Nabi sendiri bila kahwin, Nabi bayar mas kahwin. Nabi tak ikut keizinan Al-Quran. Kenapa? Sebab dia nak ambil side supaya janganlah sampai kalau Nabi tak bayar nanti dia akan menimbulkan fitnah orang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak makan dhab. Dikala sahabat Nabi makan dhab. Ada sahabat makan dhab, Nabi tak makan. Tapi Nabi tak makan dan sahabat Nabi makan, Nabi tak marah. Jadi kenapa Nabi tak makan tu? Sebab amalan itu adalah boleh tetapi kurang digalakkan. Apa lagi? Dia ada kategori Nabi Muhammad tak buat tu walaupun benda tu walaupun benda tu sepatutnya Nabi Muhammad boleh buat tapi Nabi tak buat. Ada beberapa sembahyang tarawih sebagai contoh kan. Kenapa Nabi Muhammad sembahyang tarawih sekat 3 hari berjemaah, lepas tu hari ketiga tu Nabi sembahyang dekat rumah aja? Sebab takut diwajibkan tadi Jadi kita kena tengok Nabi Muhammad tak buat ni sebab apa. Itu kena carilah perbahasan-perbahasan dalam kalangan ulama-ulama hadis begitu. Ulama fiqh jugalah, wallahu alam. Maidarus Newcastle, isu capal Nabi di kopiah. Saya pernah dengar ustaz kata sebab Nabi pakai masa Isra Mi'raj. Dia macam mana? Hadis-hadis cerita pasal Isra Mi'raj ni banyak keraguan sebenarnya. Hadis Isra Mi'raj tu betul. Cerita yang beberapa cerita-cerita tertentu tu banyak keraguan. Jadi isu dia sekarang capal. Betul ke sunnah yang kata Nabi letak atas kepala tu? Tu satu persoalan. Buat kain yang kita nak buat kopiah tu kan. Sebenarnya yang kata jibiliah tu bukan macam tu. Sunnah jibiliah tu amalan tu. Amal Nabi tu. Nabi Muhammad makan kurma tu lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pakai jubah tu lah. Nabi Muhammad pakai kopiah tu lah. Bukanlah Nabi Muhammad pakai capal, kita ambil capal tak atas kepala. Kenapa? Berbangga dengan Nabi Muhammad. Itu bukan sunnah jibiliah. Sunnah jibiliah bukan lagu tu. Sunnah jibiliah tu, amalan perbuatan tu begitu. Anda pun tak tahu macam mana boleh popok sopi lah ni. Boleh lah. Nak marah nanti kita dah cakap lebih-lebih, kita pula orang tu dah Wahabi. Ni bukan isu Wahabi. Kalau dia nak pakai, tak ada apa pun. Nak pakai, kan ada orang jual selendang, ada gambar capal kat tepi tu kan. Pakailah, tak ada apa. Sebagai fashion je lah. Macam orang baca Hanana sebut tadi. Nak baca Hanana, baca je lah. Tak ada apa pun. Tapi buat apa? Kenapa dia kata selawat pada Nabi? Itu tak boleh lah nak kata selawat. Kalau selawat Nabi, Hanana tu selawat, bacalah masa tahiyat akhir. Kan? Masa kita tahiyat akhir tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, kita baca Zaharadinul Muayyad. Boleh baca lagu tu? Tak boleh. Sembahyang tak sah, batal sembahyang. Menandakan itu bukan selawat, itu sekadar nasyid gitu. Wallahu a'lam. Okey, selawat Nabi, pujian kepada Nabi yang merupakan petunjuk. Ajarannya diajar oleh Rasulullah SAW semata-mata. Ada juga selawat berkait dengan kepada ulama dan seperti Syekh Abdul Qadir Jalani yang punya fadilat yang besar-besar. Apa komen? Selawat ni hanya pada Nabi. Ulama tak ada selawat pada ulama. Doa adalah doa minta ampun dosa tu boleh lah, tak ada apa pun. Kita doa pada Abdul Qadir Jalani. Cuma bila kita pergi sandarkan fadilat ni tak boleh. Fadilat ni kok mana pun mesti wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wahyu ni sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ulama tetapkan fadilat, macam mana ulama tu boleh tetapkan fadilat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak boleh menetapkan fadilat kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Nabi boleh tetapkan fadilat. Tiba-tiba ulama tetapkan fadilat. Ulama tu dapat wahyu ke? Takkanlah kita nak kata ulama tu standard dengan Nabi kan? Tak boleh tu. Jadi kita kena faham satu kaedah, satu disiplin yang kita kena faham. Sebarang fadilat pahala itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada termaktub dalam Al-Quran ataupun termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Asri Sudin. Salam Ustaz. Adakah tajuk surah-surah Al-Quran ialah wahyu ataupun diberi oleh para sahabat yang menghimpun? Tak, dia semua wahyu daripada Allah. Itu semua wahyu daripada Allah. Segala nama-nama surah dalam Quran sifatnya adalah at-tauqifi dia panggil. Kalau orang belajar usul tafsir, muqaddimah ni kita akan jumpa tajuk tu. Dalam usul tafsir dia sebut segala penetapan surah, nama-nama surah itu tauqifi. Tauqifi ni adalah penetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad bagi tahulah. Begitu. Begitu wallahu a'lam. Baca dah ni. Maidaru baca dah. Yusuf Saleh, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Selalu dipesan dalam kuliah atau ceramah, orang awam tidak perlu mengetahui detail hadis dan dalil, perawi, sanad, matan hadis. Hanya ambil apa ulama terkini dan huraikan seperti dalam kitab-kitab turas, boleh hujahkan. Ada part boleh bersetujulah, sebab kadang-kadang orang awam ni kita bahas panjang-panjang dia tak faham. Benda ni disiplin ilmu. Kita buat keluar terma hadis maudhu', dia kata maudhu' ni gapo dia pula. Kita jemah palsu. Hadis munqati', itu rumit tu, nak bagi orang faham tu. Hadis ittirab, apa itu ittirab? Kita jemah tidak konsisten. Apa maksud tidak konsisten tu pula? Kena bahas panjang. Jadi kalau ada ustaz kata, dengarlah ustaz buat simpul, okey dah tu. Betul juga satu sudut. Tapi ana pula fikir, hak tu ana setuju juga. Tapi ana beranggapan kita tak perlulah menganggap orang awam itu mandam, tak tahu. Kadang-kadang dia tu cerdik juga. Dia mungkinlah dia tak tahu, tapi bila kita cerita-cerita tu permulaan untuk dia nak mendalam lebih dalam. Tak ada apa pun. Sebab itu pada ana kita buat pendedahan juga. Kita buat pendedahan jugalah. Kalau boleh dedah kita dedahlah. Kalau kita boleh menggunakan laras yang lebih mudah tu lagi baik. Dia kadang-kadang satu benda gak kita kena ingat. Yang jadi susah ni kadang-kadang sebab kita tak jumpa cara yang senang untuk nak bagi orang faham. Sebab kita tak ada kebijaksanaan. Ada part ni ilmu ni dia susah. Tapi ada ustaz tertentu dia cerita, oh lagu tu je rupanya. Dia mudah. Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan kepada dia untuk memudahkan orang faham bila dia cerita. Ada lagu tu. Kalau dekat macam dulu lah orang kata Allah rahmat guru ni Aziz. Allah Ta'ala bagi keistimewaan pada dia ni, dia boleh menghurai satu benda yang susah tu dengan mudah kita faham. Ada orang lagu tu. Allah Ta'ala bagi anugerah lah. Benda tu kalau ustaz lain cerita susah nak faham. Tapi ada ustaz ni tertentu cerita, lagu tu je rupanya. Senang je nak faham. Jadi pada ana lah, ana rasa kita cerita tak ada apa pun. Yang dengar tu tak faham tak apalah, tak faham tu. Tapi tak bolehlah kita kata semua tak faham. Mungkin dalam celah ramai-ramai tu ada yang faham. Pendedahan ilmu tu penting. Pada ana dedahlah begitu insya-Allah. Wallahu a'lam. Tu pada ana lah. Yusuf Saleh, ana kena semaklah hadis ni. Makanan yang disediakan oleh isteri kepada suaminya adalah lebih baik dari isteri itu mengerjakan haji dan umrah. Ana kena semak hadis ni. Dikatakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yusuf ana cek hadis ni semula. Banyak hadis ni kena cek. Sebab kita kena ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pernah dengar. Tapi kita tak confirm. Jadi kita kena confirm hadis ni. Jangan duk rasa-rasa. Anda kalau dengar hadis ni pernah dengar. Tapi nak kena confirm dulu. Macam mental sebut ni anda kena cek dulu. Hadis pasal makanan yang disediakan oleh isteri. Banyak pula kena murajaah. Okey. Salam. Ulas pasal wakaf Jibril dan wakaf lain. Wakaf Jibril tu yang kita tengok dalam mashaf tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tu kan. Tapi ada wakaf ni bukan wakaf Jibril. Macam kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sampai habislah. Jadi dia langgar gitu. Itu bukan wakaf Jibril lah. Yang ada yang dalam mashaf kita tu wakaf. Yang tu dipanggil wakaf Jibril dia panggil. Wallahu a'lam. Muhammad Izwan. Ustaz, soalan out of topic. Keluar topik. Bismillah. Soalannya adalah, boleh ke memegang dan membaca mashaf yang ada tafsir ketika solat? Ada ustaz kata hanya mashaf tanpa tafsir sahaja. Asif. Sebenarnya tak timbul isu ada tafsir atau tidak. Kalau kita pegang handphone tu, yang dalam tu Quran, masa kita sembahyang, itu pun boleh sebenarnya. Yang membezakan tafsir tak tafsir ni tidak ada dalam amalan, tidak ada dalam tak dalam sandaran dalil lah. Yang ada dalam dalilnya adalah Zakwan. Zakwan ni hamba kepada Aisyah, tak silap mana. Hamba Aisyah. Dia sembahyang, dia pegang mashaf dan dilihat oleh Aisyah dan Aisyah tak marah. Jadi di situ tu menjadi dalil bahawasanya amalan bila kita sembahyang kita pegang mashaf, tengok masa baca dalam solat dibolehkan.
Tafsir ke, ada tafsir ke, tak timbul isu ya. Yang penting kita kena baca yang Arab tu lah. Jangan baca terjemahan tu. Terjemahan tak boleh lah. Yang kita sebut baca yang Arab. Dia pegang kitab tafsir. Tapi kitab tafsir tu ada yang Arab. Dia baca yang Arab tu. Yang tu okey, tak ada apa pun insyaAllah. Wallahu'alam. Anda tak tahulah yang kata tafsir tu tak boleh tu. Ustaz tu guna sandaran mana? Wallahu'alam. Hadis Zakwan tu umum. Hadis yang semua orang duk sandar boleh tu hadis Zakwan tu lah. Bila hadis Zakwan tu kita tengok itu dalil dia, dan dalam tu tidak pernah menyatakan perbezaan memegang mashaf dengan tafsir, tak ada apa pun. Anda tak tahulah mari mana yang kata tafsir tak boleh. Wallahu a'lam. Yang timbul isu pegang tafsir tak tafsir ni mazhab Syafi'i dalam isu kita ni berhadas nak pegang Quran. Itu adalah debat tu. Sebab yang dikatakan kita ni berhadas ada kecil, kita nak pegang Quran sebagai contoh. Tak boleh. Tetapi kalau sekiranya campuran antara Quran dan tafsir, kena tengok tafsir lagi banyak ke Quran lagi banyak. Kalau sekiranya tafsir lagi banyak daripada Quran, maka orang yang berhadas itu tidak boleh pegang Quran. Tapi kalau sekiranya Quran lagi banyak daripada tafsir, maka kita tak boleh pegang Quran. Kalau tafsir lagi banyak daripada Quran, itu boleh kita bawa Al-Quran. Kupasan tu dalam mazhab Syafi'i. Cuma kalau kita pergi pada kupasan mazhab lain, tak timbul isu. Sebab mazhab lain kata, kalau orang tu berhadas, dia boleh pegang Quran. Boleh pegang lagi Quran walaupun berhadas. Kenapa boleh kata lagu tu? Sebab hadis Nabi dan ayat Quran yang cerita berkenaan dengan larangan itu, dia tidak merujuk pada Quran, dia merujuk pada benda lain. Contoh, Quran kata la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali yang disucikan. Dia kata ayat itu, tengok ayat sebelum, tengok ayat selepas. Ayat sebelum, ayat selepas, mutahharun di sini merujuk pada malaikat. Jadi yamassuhu Al-Quran, dia menyentuh Al-Quran itu, Quran kat Lauh Mahfuz tu bukan Quran yang kat tangan kita tu. Itulah tafsiran ulama yang lain daripada mazhab Syafi'i ya. Gitu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Abang Yusri Hasan, terima kasih Ustaz. Cantik ulasan tentang ikhlas dan takwa tadi. Tu kupasan dari sudut ilmu tasawuf tu. Orang tasawuf dia sedaplah kupang benda macam tu. Kan orang fiqh dia tak pandai kupang macam tu. Sebab dia kering. Orang tasawuf ni dia cair sikit. Salam Ustaz, jika nak ikut perbuatan Nabi sebab rasa lebih dekat dengan baginda, contoh ikut pakai jubah, kopiah sebab sayang Nabi, harap dapat syafaat nanti. Adakah tindakan atas faktor sayang tersebut dapat pahala atau syafaat? Rasanya itu antara alasan golongan Habib atau tarekat terima kasih. Betul, memanglah kita buat ni memang sebab sayang pada Nabi. Cuma sayang ni biar bertepatan. Bukanlah kita pergi tambah-tambah benda yang Nabi tak buat. Anda awak misalnya ni, contoh mudah ya. Kita sayang bini kita. Bila kita sayang bini kita, kita akan buat benda yang bini kita suka. Dan kita buat bini kita suka ni bukan apa yang kita rasa bini kita suka. Kita kena buat benda yang confirm bini kita suka. Contoh nak buat. Kita pergi dekat pasar. Kita ni suka makan udang. Kita pun rasa, aku suka makan udang ni. Aku rasa. Kita pun rasa bini aku pun, aku nak beli udang ni sebab aku nak tunjuk aku sayang bini aku. Aku pun beli udang. Kita beli udang tu, balik rumah bini kata, lah saya tak suka makan udang. Kita beli udang tu tujuan nak tunjuk yang kita sayang pada bini kita. Rupa-rupanya kita beli udang tu, yang rasa sedap makan udang tu kita bukan bini kita. Jadi kita pun beli udang sebab kita suka. Alasannya nak bagi bini kita sayang, kita balik rumah. Bagi bini kita kata dia tak suka makan udang. Jadi kita dah tersalah cara untuk kita menunjukkan sayang kita kepada bini kita. Jadi kita kena, yang sebenarnya kita kena tanya, yang awak ni suka makan apa awak ni? Tanya bini kita. Bini kata saya suka makan sotong bang. Kita pun, oh suka makan sotong. Aku ni tak suka makan sotong sebenarnya. Kita pergi pasar. Kita ni suka makan udang. Tak suka makan sotong. Kita beli sotong juga. Udang kita tak beli. Kita buat balik rumah. Tunjuk sayang kita pada bini kita. Ni sotong. Bini kita seronok lah sebab dia suka makan sotong. Dia pun masak. Lepas tu kita ni tak suka makan sotong. Makan sotong juga. Sebab nak tunjuk kita sayang bini kita. Itu baru betul. Serupalah yang cara Habib, popok kita nak sayang Nabi ni. Nak sayang Nabi ni buat serupa Nabi buat tu. Itu confirm. Yang tak confirm ni kenapa ambil letak atas kepala? Betul ke Nabi sayang? Nabi sayang pada kita bila kita ambil capal tak atas kepala? Tak ada bukti pun. Bukti tak ada. Tak confirm pun. Takut-takut macam kita beli udang balik rumah. Tunjuk sayang pada bini kita. Rupa-rupanya bini kita tak suka pun makan udang. Macam tu bisa mudah lah. Mudah-mudahan nak faham macam tu. Wallahu'alam. Jadi nak sayang Nabi tu betul sayang. Macam kita nak sayang bini. Cuma macam mana nak sayang bini tu? Dia kena betul. Biar bertepatan dengan cara bini suka tu. Jangan buat benda yang kita rasa Nabi suka, bini suka. Padahal Nabi tak suka pun. Bini kita tak suka pun. Suka juga dengan Nabi. Kita rasa Nabi suka. Padahal Nabi tak suka pun. Kita je rasa. Kalau kita rasa Nabi sayang ni padahal tak pun. Yang tu dia panggil al-maghruru bi nafsih. Dia tertipu dengan diri dia sendiri. Ataupun terminologi Imam Ibn Qayyim dia kata talbisul iblis. Dia telah terpedaya dengan iblis itu sendiri ya. Begitu. Wallahu a'lam.
Tak. Muhammad Daniel yang dapat sanad hadis kutub sitah dalam acara Dastar Bandi tu, semua itu hafal hadis 6 kutub sitah. Dia bukan hafal, dia mengaji. Semua dapat sanad. Sebab tu syarat nak masuk mengaji Sunan Sitah ni, semua dia kena ikut kelas, tak boleh ponting. Kalau kita masuk tak boleh ponting. Guru tu sendiri tu, macam Maulana Salimullah Khan, guru dekat satu universiti lah, Jamiah Faruqiyah, guru anak lah masa nak mengaji dulu. Dia tu bila sakit tu pun dia masuk kelas. Dia tak larat pun dia masuk kelas. Dia akan baca agak hadis. Kalau dia tak baca, dia akan duduk kat tepi tu, dia akan minta mukri dia baca. Orang tu baca, lepas tu dia dengar, dia kena dengar sanad an. Sampai habis. Maksudnya, dia bukan yang dikatakan Dastar Bandi tu, dapat sanad Kutubus Sittah tu, 6 buah kitab hadis tu, bukan hafal hadis, bukan. Tetapi mereka ni memang mendengar hadis tu, an sanad tu tak pernah terputus. Tu maksud Dastar Bandi. Bukan hafal. Banyak yang ngaji tak hafal. Anak tak hafal hadis. Hadis tak hafal. Gitu. Jadi yang kata dapat Kutubus Sittah tu, Dastar Bandi tu adalah dapat sanad. Bukan dia hafal hadis. Tak larat nak hafal hadis. Quran pun tak ingat. Tak sempat nak hafal. Nak hafal hadis lagi tak ingat. Tapi selalunya guru-guru yang mengajar tu dia hafal. Macam guru nama Maulana Zarwali Khan. Dia hafal. Dia bukan sekadar menghafal matan. Sanad pun dia hafal. Maulana Salimullah Khan. Ulama hadis hebat. Dia dah meninggal dalam 4-5 tahun lepas. Baru meninggal. Maulana Salimullah Khan. Alim, Masya Allah. Mengajar tak pernah buka kitab tu. Itu sanad apa belaka tu. Bila dia sakit, ada sekali tu dia sakit, dia terbaring. Murid baca nama sanad perawi, tapi baca salah. Dia tak tengok kitab, dia terbaring. Dia boleh kata, angkat tangan tu syarat salah. Betul orang tengok orang punya salah sungguh. Dia hafal sampai tahap tu lah. Dia orang ni hafal Sahih Bukhari ni macam kita hafal surah Fatihah. Dia dengar, salah ni, boleh tahu salah. Tengah sekali tu, salah. Dia hari-hari dengar. Masa zaman anak tu sendiri tu, Maulana Salimullah Khan tu dah mengajar Sahih Bukhari 30 tahun dah. 30 tahun dah mengajar Sahih Bukhari. Masa zaman anak lah. Lepas tu anak kita dah balik Malaysia mengaji. Anak sendiri tinggal Pakistan tu pun dah berapa tahun dah. Tahun berapa Anak balik tu tahun 2000 balik. Tahun 2000 balik Pakistan. Berapa tahun? 20 tahun dah. 20 tahun. Dan dia ni pun Maulana Salimullah Khan ni baru meninggal dalam 4-5 tahun lepas. Maksudnya dalam 40 tahun dekat 50 tahun dia mengajar Sahih Bukhari. Maulana Salimullah Khan. Bayangkan hafalan dia tentang sanad dan matan dan rijal yang ada dalam Sahih Bukhari. Alim sungguh. Wallahualam. Abu Ahmad. Ada ustaz cakap ada maudhu' pun hadis juga. Ulama yang keluarkan. Kita siapa? Memanglah hadis maudhu' ni memang hadis dikeluarkan oleh ulama. Yang membuat hadis palsu ni ulama sebenarnya. Yang buat hadis palsu ni bukan orang jahil. Yang buat hadis palsu ni ulama yang buat. Tujuan mereka ni sebab kadang-kadang faktor nak suruh orang buat baik, bertakwa pada Allah, maka dia create lah hadis-hadis tu. Contoh macam hadis palsu, orang zuhud, dia nak kempen supaya kita ni pakat-pakat jadi zuhud. Cara ni lagu mana? Dia buat keluar cerita, kononnya Nabi Muhammad kata pada Abdul Rahman, "Ya Abdul Rahman, tadkhulul jannata habwan." Kamu masuk syurga dan kadang merangkak. Jadi Abdul Rahman tanya balik, "Lepas tu kenapa masuk merangkak Rasulullah?" "Sebab harta kamu tu banyak sangat." Hadis tu hadis palsu. Yang buat tu lama lah. Sebab apa? Sebab dia nak ajak orang supaya jadi zuhud. Jadi siapa kita? Memang kita siapa pun kita tak boleh terima hadis palsu. Tak kira lah kita siapa. Kan? Ulama besar macam mana pun, mana boleh buat hadis palsu. Tiba-tiba buat dosa juga. Ulama bukan kebal dosa. Ulama kata ulama, dosa belaka boleh berdosa betul. Wallahualam. Kita kena ingat satu. Api neraka ni tak kenal siapa. Ingat situ je. Ulama ke tak ulama? Api neraka tak kenal ke ulama ke tak? Salah. Gitu. Ingat situ. Jangan ada rasa ulama ni kebal. Maksum ni Nabi je. Ulama tidak maksum. Ulama tidak maksum. Ustaz, bolehkah membela anjing mengambil pendapat dari mazhab lain? Sebabnya anjing lebih membantu dari sudut psikologi berbanding haiwan lain. Dan membantu orang ada kemurungan. Dan juga baik dari segi keselamatan rumah, pencuri takut. Kalau tak silap, zaman dulu pun ada sultan yang pernah membela anjing. Mohon pendapat Ustaz. Maaf lari. Okey. Mazhab Maliki melalui pandangan Ibnu Abdul Bar. Dia ada menyatakan dalam kitab beliau At-Tamhid bahawasanya bela anjing hukumnya adalah makruh. Isu dia sekarang, kita nak bela anjing mengikut pada mazhab lain. Boleh ke tidak? Kalau kita boleh taklid ulama dalam mazhab yang lain, maka dalam isu anjing pun boleh jugalah. Satu. Kalau timbulkan tentang bela anjing sebab penjagaan, itu semua mazhab kata boleh sebenarnya. Membela anjing ni yang tak boleh ni selain pada dua perkara.
Nabi sebutlah hadis lah, man iqtana qalban li ghairi saydin aw masyiyah nuqisa min amalihi qirat. Dalam hadis Nabi sallam, Nabi Muhammad kata barang siapa yang membela anjing bukan sebab perburuan, bukan sebab penjagaan, maka dikurangkan amalannya sebanyak 1 qirat. Jadi dalam hadis tu mengatakan kita boleh bela anjing dalam 2 keadaan lah. Perburuan, satu lagi penjagaan. Yang entah nak bela anjing ni sebab penjagaan, boleh lah. Jadi itu semua ulama sepakat kata boleh. Yang kita timbulkan ni selain daripada 2 perkara. Dia bela anjing tu sebab anjing tu anjing pet, anjing tu anjing cantik. Yang tu semua mazhab kata haram, kecuali pandangan Imam Ibn Abdul Bar daripada mazhab Maliki, dia kata boleh. Begitu, wallahu a'lam. Sultan Kelantan dulu adalah debat. Yang terlibat dalam perdebatan itu adalah moyang ke? Cicit atas pada moyang kepada Nik Nazmi kita ni, YB Nik Nazmi tu. Dia moyang dia lah ulama Kelantan yang ketika itu berdebat mempertahankan bahawasanya anjing ni boleh dibela lah. Ni nama apa? Tok Guru Haji Wan Musa namanya. Orang ulama Kelantan lah. Atuk moyang kepada Nik Nazmi, YB Nik Nazmi kita ni. Wallahu a'lam. San Udapa Ibnu Ashur membagikan hadis pada 12 mengikut peranan Nabi yang berbeza-beza. Boleh, ada. Memang ada perdebatan tu. Kena tengok situ pula apa komentar daripada Imam Tahir Ibnu Ashur. Khairuddin Abdul Aziz, hadis keluar jemaah Islam yang bagaimana menjadikan kita terkeluar daripada Islam. Jamaah Islam, istilah jamaah Islam ni tak ada. Yang ada Jamaatul Muslimin, tu maksud dia. Jamaatul Muslimin, bukan jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah tak ada. Dalam hadis Jamaatul Mustalzamu Jamaatul Muslimin. Yang kata keluar jemaah, bagaimana terkeluar dari Islam? Tak. Yang dikatakan terkeluar dari Islam tu murtad. Jadi tafsiran hadis tu yang kata mufaraqatul jamaah tu, dia bukan mufaraqatul jamaah Islamiyah. Terma dia mufaraqatul jamaah. Hadis tu kerangka politik. Kalau orang tu keluar daripada apabila orang tu telah keluar memberontak dalam kerajaan, tu maksud dia. Itu tafsiran hadis lah gitu. Wallahu a'lam. Anda dah penat dah ni. Bila penat ni anda baca gitu-gitu lah. Adakah muhaddisin lebih ramai di Pakistan, India dan negara Arab? Tak tahu, tapi kalau orang tanya ana punya pandangan secara persepsi lah, bukan secara fakta. Memang ramai ulama hadis kat Pakistan. Dia memang tempat dia. Sebab sana ni tiap-tiap tahun dia orang mengeluarkan ribuan ulama hadis. Tiap-tiap tahun. Sebab dekat Pakistan tu, bukan di Karachi tu saja tu, berpuluh-puluh universiti yang semua universiti ni mengajar sunnah sitah. Semua universiti ni mengajar sunnah sitah. Bayangkan kalau macam Jamiah Hana, tempat Ana belajar tu, Jamiah Faruqiyah tu, dalam 1 tahun tu ada 200 orang dia keluarkan orang yang habis mengaji sunnah sitah. 200 orang setahun. Itu baru Jamiah Hana. Padahal kat sana banyak lagi Jamiah universiti. Jamiah Ahsanul Ulum, tempat Maulana Fakhrul Razi mengaji tu kan. Situ tu 400-500 pula tu. Setahun dia keluarkan orang habis mengaji sunnah sitah. Jadi kalau tengok pada data itu, jadi Pakistan ni antara tempat yang banyak mengeluarkan ulama-ulama hadis lah. Begitu, wallahu a'lam. Okey, Muhammad Daniel, Ustaz. Kalau kita ambil air wuduk dalam baldi menggunakan gayung, lepas tu air tu merecik ke gayung, adakah air tu boleh digunakan? Ana dah kupas benda ni dalam live Facebook waktu pagi. Ana baca kitab Nailul Autar berkenaan dengan air mustakmal. Hari tu ana dah kupas dah. Cuma entah tanya ni ana ulang balik lah dengan apa yang telah dikupaskan. Yang dikatakan air mustakmal ni Syafi'i, air gayung kurang kadar 2 kolah, kecil sikit sangat, bekas tu kecil sangat, makanya air tu mustakmal tidak boleh digunakan. Tapi mengikut pandangan lain, air itu boleh digunakan. Begitu. Wallahu a'lam. Kalau nak tahu, kena tengok live Facebook ana yang sebelum. Pergi carilah live Facebook ana yang awal-awal dulu. Ana baca kitab Nailul Autar pada waktu pagi, pada pukul 9 pagi tu. Ana baca pagi-pagi baca kitab tu kan. Antara tu ana baca tu lah. Wallahu a'lam. Dah cukup lah, tak larat dah. Ana pun dah tak larat dah. Haji Yusri, jazakallah khair. Hayakumullah masih ni. Nak rasa cukup dah kot. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alamin. Cuma sebelum ana tutup, ana buat teringat. Esok tak ada live Facebook Ana sebab Ana buat live bersama dengan YB Nik Nazmi. Dia ada buat live sama. Macam mana buat tak tahulah. Lepas tu nanti ada iklan keluar dah itu tadi. Cuma malam satu lagi tu. Malam hari ni hari apa? Hari ni hari Selasa, Rabu, Khamis. Khamis ni insya-Allah Anda nak bincang pasal wilayatul faqih. Wilayatul faqih satu konsep yang ada dekat Iran itulah. Insya-Allah Anda nak cuba bincang pada hari malam Khamis insya-Allah. Khamis malam Jumaat insya-Allah. Cukuplah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.